Dengar suara Kak Ina kan? Dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tim Puan Lina, kepada semua tim-tim Syuangho saya ucapkan selamat clear. Okey, selamat bertemu kembali meeting yang majlis ilmu yang ke-9 pada malam ini, dan sama-samalah kita timba ilmu, dan termasuklah saya sendirilah, saya pun masih lagi banyaklah kekurangan ilmu dari segi produk apa semua. Malam ni kita cuba tengok ada 2 topik di sini yang kita pun ada presenter untuk malam ni. Iaitu topik yang pertama iaitu tentang produk, produk baru yang akan dipresentkan oleh Vice Manager kita iaitu Ustaz Syah Izzat daripada Pahang, dan presenter yang kedua ialah Puan Nuraini binti Rosdi iaitu Senior VM yang akan present tentang bisnes iaitu sistem 5721. Saya pun tak tahu tentang sistem ni 5721, dan malam ni memang saya sendiri pun excited lah nak tahu tentang 2 topik ni. So untuk topik yang pertama tanpa meluangkan masa, sebelum kita start, bagi memberkati lagi majlis ilmu kita pada malam ini, sama-samalah kita semua baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput presenter kita yang pertama iaitu Ustaz Syah Izzat. Sempat juga petang tadi saya tengok Facebook beliau iaitu USI kan, USI Center. Hebatlah orangnya, dan dipersilalah Ustaz ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis malam ni, MC malam ni, alhamdulillah. Baik. Untuk malam ni saya diberi amanah untuk membentangkan pada saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan 3 produk baru Syuangho, iaitu Yungkin I, Yungkin B dan Yungkin K. Apa dia 3 produk baru ni? Kan? Nampak aneh dan pelik. Okey, baik. Sebenarnya 3 produk baru ni yang masuk ke Malaysia ni, YKI, Yungkin I kita panggil YKI, Yungkin B kita panggil YKB, dan Yungkin K kita panggil YKK, yang masuk ke pasaran Malaysia ni sebenarnya ni ialah satu produk linzi yang kita panggil equivalent targeted linzi. Maknanya dia 3 produk ni ialah linzi yang mempunyai fungsi khusus, targeted kepada sasaran tertentu dalam tubuh badan kita. Ya, dia umpamanya seperti satu tembakan yang kena pada satu sasaran lah. Gitu. Okey, baik. Jadi sebelum saya masuk pada cerita tentang linzi 3 produk baru ni, nak perkenalkan sekali lagi kepada saya sendiri dan tuan-tuan semua tentang kehebatan produk linzi ni, kehebatan linzi Syuangho ni. Baik, sebenarnya linzi Syuangho ni linzi yang mendapat jaminan kualiti daripada kerajaan Taiwan. Ya, jadi bagi memastikan produk linzi Syuangho ni mendapat jaminan kerajaan Taiwan, jadi Syuangho telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan linzi secara profesional dan telah mendapat pengiktirafan serta pensijilan sama ada daripada dalam negara maupun antarabangsa. Ya, baik, antara pengiktirafan yang Syuangho berjaya dapat adalah pertama, iaitu diiktiraf sebagai makanan kesihatan yang mampu menyelaraskan sistem imun badan serta memberi perlindungan pada hati.
Dan pengiktirafan ini diberi kod A003. Satu yang pertama, ya. Dan yang kedua, Lingzi Xianghu ni juga mendapat pensijilan makanan kesihatan yang dapat melambatkan proses penuaan dan dapat memperbaiki masalah alergi dan ataupun alahan. Ini pengiktirafan kedua. Maknanya bukan senanglah mana-mana makanan kesihatan nak diiktiraf bahawa dia berkesan untuk membuat suatu fungsi itu. Tidak. Kalau untuk declare ataupun untuk tujuan promosi, mana-mana sesiapa sahaja boleh beritahu bahawa dia berfungsi demikian. Tetapi tidak memadai kalau tidak ada sesuatu pihak yang mengiktiraf. Jadi alhamdulillah, Lingzi kita ni memang mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Taiwan sebagai makanan kesihatan yang menjalankan tadilah, iaitu menyelaraskan imun, fungsi perlindungan hati, dan yang pengiktirafan kedua melambatkan proses penuaan dan memperbaiki masalah alergi ataupun alahan. Dan selain itu juga, Lingzi kita ni diiktiraf sebagai makanan yang halal oleh pihak berautoriti Muslim di Taiwan. Ya, okey. Kemudian pula, Lingzi kita ni juga mendapat akreditasi ISO 9001 untuk 2015. Siri ISO ni 9001-2015, ya, bukan tahun 2015. Kod dia, kod ISO tu. Baik, maknanya international Badan Bureau Veritas ni mengiktiraf bahawa pengurusan untuk akreditasi ni, dia mengiktiraf pengurusan pengeluaran produk ni keseluruhan bagi semua produk Xianghu. Semua sekali, termasuk Lingzi, Vitaking, Lactoberry dan segala lah yang ada. Kalau tuan-tuan nak tengok produk Lingzi lebih banyak lagi, boleh tengok di doublecrane.com.taiwan. Doublecrane Taiwan yang HQ punya, yang di Taiwan punya tu banyak lagi lah. Ya, termasuk Lingzi kita. Baik, dan tambahan pula, Lingzi kita ni diiktiraf oleh TQF, Taiwan Quality Food. Ya. Bukan senang nak dapat Taiwan Quality Food, nanti saya cerita kejap lagi. Baik, Taiwan Quality Food ni, apa sebenarnya hebat dia ni? Kan jarang kita dengar, tapi nak kita cerita juga supaya kita tahu hebat sungguh Lingzi ni. Ya. Baik, pertamanya, persijilan TQF ni ataupun Taiwan Quality Food ni menunjukkan bahawa Taiwan sangat menitik beratkan peraturan keselamatan makanan. Makanan ni bukan sekadar buat untuk makan, tapi pastikan makanan tu orang yang nak declare makanan yang sihat, menyihatkan, berkualiti, mesti ada pengiktirafan. Kan, macam kita nak kata makanan tu halal. Jadi orang tu mendapatkan sijil halal untuk makanan tersebut supaya dia halal. Baik, jadi TQF ni, Taiwan Quality Food ni, diperkenalkan oleh kerajaan Taiwan lama dah, tahun 1975. Baik, tahun 1989, dia tambah satu kod lagi dalam TQF ni, iaitu diberi nama GMP, The Good Manufacturing Practice, ataupun amalan penghilangan yang baik. Ya, baik. Dalam GMP ni, dia menitik beratkan 4 kriteria piawaian dia. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut 4M. Short form dia 4M. Baik, apa 4 kriteria 4M ni? Pertama, material, iaitu bahan. Dia ada panjang lah. Kalau saya ada jumpa satu siri PDF yang cerita tentang TQF ni, memang sangat detail, memang sangat susah lah kriteria dia. Macam orang nak audit syarikat kan, memang susah lah. Yang pertama, material. Kita ringkaskan ada 4M. Pertama, material. Bahan tersebut. Ya, bahan tersebut mesti bahan yang mematuhi kriteria dia, berkualiti, selamat. Ada lagi beberapa syarat-syarat yang dia nak tu, peraturan tu mesti memenuhi bahan. Kedua, selain pada bahan, ialah yang kedua, kaedah penghasilan, penghilangan. Ya, kalau bahan cantik, bahan baik, tapi kaedah kilang macam buat roti canai pijak atas lantai ke, buat roti paratha pijak atas lantai macam dalam video, tak kena juga. Jadi kaedah penghasilan pun kena memenuhi kriteria kualiti yang ditetapkan. Ketiga, mesin. Mesin macam mana guna, bersih tak bersih, standard tak standard dari segi kuantiti, bilangan, macam tu, ya. Okey. Kemudian yang keempat, yang paling mustahil, pekerja dia. Kalau 1, 2, 3 comel, tapi pekerja tak sihat, tak jaga kebersihan, tak ikut pemakaian yang betul masuk dalam kilang pun tak kena.
Jadi memang susah. 4 benda ni memang nak kena pastikan dipatuhi mengikut kriteria dia supaya layak dapat Taiwan Quality Food. Jadi pada masa ini, kalau saya tengok statistik, di Taiwan terdapat 6,000 syarikat pembuatan makanan sahaja yang mendaftar mendapatkan Taiwan Quality Food ni. Dan daripada 6,000 ni, hanya 30% saja daripada mereka ni yang betul-betul mendapat Taiwan Quality Food. Ya, dan 30% produk makanan di Taiwan ialah yang ada TQF. Baki 70% tu yang tak ada TQF. Mana susah kan? Tak ramai yang minta TQF ni. Sebab TQF ni dia nak bagi GMP ni, dia bukan setakat bagi pada kilang. Dia nak tengok proses pembuatan tu. Daripada awal sampai sudah jadi kotak pasal siap. Dia nak aliran tu, nak flow tu. Setiap flow berbeza, setiap tu kena dapat GMP dia. Sangat susah. Jadi saya dapat sumber ni daripada laman web Malaysian Institute of Food Technology, MIFT. Ya, Institut Teknologi Pemakanan Malaysia. Sebab Malaysia ni, dia buat guideline untuk GMP, dia berpandukan kepada, dia merujuk kepada Taiwan ni. Nampak? Kita rujuk Taiwan sebab Taiwan dah bina standard tu. Jadi Malaysia rujuk untuk bantu Malaysia ni buat dia punya standard yang lebih kurang sama macam tu. Okey, baik. Jadi kita berbalik cerita kita pada equivalent targeted Lindsay ni. Sebenarnya apa kelebihan produk terbaru ni, equivalent targeted Lindsay, berbanding Lindsay yang sebelum ni? Lindsay yang sebelum ni memang bagus. Lindsay yang sebelum ni pun memang dah ada pengiktirafan yang saya sebut awal tadi. Memang dah ada. Cumanya nak ceritanya, kalau yang tadi yang sebelum ada equivalent targeted dah hebat, dan datang pula produk baru ni, equivalent targeted ni pula makin lagi hebat. Sebab apa? Pertamanya, equivalent targeted Lindsay ni, dia dihasilkan melalui teknologi kultur mycelium yang telah dipatenkan. Mycelium ni apa dia? Mycelium nanti kita tengok ya. Mycelium ni, mycelium ni umpama akar lah, akar kepada Lindsay, mushroom sendiri, akar dia. Baik, kalau akar dia tu cantik, kembang cantik, berwarna putih, halus-halus gebu, maka tu Lindsay yang baik. Indikator Lindsay yang baik. Tapi kalau akar dia susah nak akar dia macam sikit sangat, tak berapa kembang dengan baik, tu Lindsay tak baik. Jadi nak dapatkan Lindsay macam tu sangat susah. Jadi jauh slide kita. Jadi Lindsay kita, Xionghu ni memang hebat sebab dia ada teknologi sendiri untuk culturekan mycelium tadi. Orang yang tak ada, dia patenkan lah. Orang yang tak boleh tiru. Dia buat sendiri. Yang kedua, equivalent targeted Lindsay ni adalah high-end separation and purification process. Ataupun Lindsay yang ditulingkan, dipurekan dan diasingkan bahan-bahan spesifik ni dengan teknologi yang paling mahal. Yang paling mahal. Orang lain tak ada. Yang paling mahal. Untuk tulingkan, untuk mengasingkan bahan-bahan tertentu. Sebab dalam sekutu Lindsay, ada bahan yang tertentu yang diasingkan untuk dibuatkan sebagai targeted Lindsay. Fungsi tertentu, Lindsay tertentu. Baik. Yang ketiga, high concentration and purity of specific ingredients, iaitu ketulinan dan kepekatan yang tinggi bagi bahan yang spesifik. Tadi kita tengok nombor 2 tadi, dia ada proses tertentu untuk menulingkan dan mengasingkan bahan-bahan daripada Lindsay. Sebab apa? Sebab daripada Lindsay ni, dia nak ambil yang kepekatan yang paling tinggi sekali. Kalau korek kering tu memang korek habis betul bahan yang dia nak. Katakan dalam Lindsay ada lebih kurang 4 komponen utama. Kalau dia nak komponen kedua tu polysaccharida, dia akan extract polysaccharida saja betul-betul, tak ada campur yang lain. Kalau dia nak tritipin saja, dia akan ambil tritipin saja. Sampai tahap macam tu sekali. Kalau produk lain susah nak kata ada macam ni. Tapi Xionghu memang dia ada. Dia ada. Satu kita tak cakap kosong sebab dia memang ada dipatenkan. Kemudian itu satu yang kedua. Sebab tu dia mampu. Sebab tu Xionghu mampu buat targeted Lindsay. Ya. Yang ketiga, yang keempat, kelebihan equivalent targeted Lindsay ni, dia disahkan keberkesanan dia di makmal bertaraf antarabangsa. Makmal bertaraf GLP antarabangsa. GLP ni ialah Good Laboratory Practice.
iaitu makmal yang mengamalkan kajian yang baik. Maknanya dari segi monitoring, reporting, semualah dia ada beberapa elemen semua daripada awal sampai akhir tu semua ada recording, monitoring, reporting sebagainya ikut. Jadi memang disahkan di makmal lain pun INZI kita memang berkesan dan benarlah seperti mana yang didakwa tu. Bukan kosong-kosong je, bukan angan-angan kosong saja. Dan yang kelima, kelebihan equivalent targeted INZI ni ialah setiap bahan yang eksklusif dalam INZI yang diekstrakkan, dipatenkan. Kandungan yang dijumpa dalam tu semua dipatenkan. Kalau tuan-tuan ada buku hijau tu, tuan tengok dalam buku tu disenaraikan beberapa kandungan yang dapat diekstrak daripada linzi, kan? Dan di situlah dipatenkan apa yang ditemui dan dipatenkan keberkesanan dia. Kalau dia katalah yang kandungan dalam linzi ni mampu untuk merawat penyakit buah pinggang, dipatenkan keberkesanan tu. Orang lain tak boleh dakwa. Orang lain nak kata macam tu, dia kena proofkan, patenkan. Tapi Xionghu linzi dia memang dipatenkan bahawa dia berkesan untuk buah pinggang tu. Itu hebatnya targeted linzi ni. Ya. Okey, baik. Okey. Selain itu apa lagi kelebihan lain equivalent targeted linzi ni? Yang ni kita dapat dari majalah Xionghu kita yang terbaru tahun lepas, yang bila dia dah upload kan, dah perkenalkan pada kita tentang apa nak akan masuk dalam pasaran Malaysia ni targeted linzi. Ni dia ceritalah sebelum dia perkenalkan. Pertamanya, linzi kita ni hebatnya ialah Xionghu dia ada rumah hijau penanaman linzi berteknologi tinggi yang pertama di dunia. Maknanya yang pertama di dunia ni. Kita lah kalau contoh kereta kita lah, yang buat kereta kita ni kilang terhebat di dunia kan. Kereta kita kan, bangga tak kita buat kereta tu. Kita rasa bangga. Tambah pula linzi yang kita makan masuk badan kita ni ialah linzi yang ditanam di rumah hijau yang berteknologi tinggi pertama di dunia. Maknanya kalau ada macam ni, kita rasa tak perlulah rasa ragu-ragu. Kalau datang lagi pesaing kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 100 pun dia kata dia ada linzi juga, kita tahu dah linzi kita memang hebat. Hebat. Baik. Kedua, Xionghu ni ialah satu-satunya yang menguasai kunci pemprosesan linzi di dunia. Teknologi yang utama eksklusif yang mengawal pengekstrakan ramuan linzi. Linzi yang diekstrak itu, setiap bahan dalam tu semua dikawal. Jangan dibuang, jangan ni semua diasingkan. Memang susah nak buat kerja ni. Kan? Tidak ada lagi dalam dunia ni seperti mana Xionghu ni satu-satunya yang menguasai proses tu. Dia boleh kuasai, dia boleh detect, boleh asingkan di dunia, ya. Bukan di Malaysia, dunia. Hebat Okey, baik. Yang ketiga, barisan Xionghu ni juga barisan pengeluaran linzi berskala besar. Pertama di dunia. Di dunia, bukan di Taiwan, di dunia. Barisan pengeluaran linzi yang terbesar di dunia terletak di Yanshui, Tainan, membekalkan permintaan untuk pasaran luar negara. Di Taiwan ni bekalkan di Xionghu punya ladang ni, ladang Xionghu di Taiwan ni bekalkan linzi untuk dunia. Dia berskala besar. Skala besar dunia, bayangkan. Hebat Okey, baik. Dan yang seterusnya, Xionghu mempunyai strain linzi yang terbanyak di dunia. Sebenarnya strain linzi kalau kita baca balik dalam sejarah kilang ladang kita ni ataupun Institut R&D ni, sejak daripada dulu lagi memang tak pernah berhenti mengkaji penemuan baru dalam linzi ni. Dan sebenarnya banyak dah strain ni baka dalam linzi ni yang ditemui banyak, tapi belum ready lagi untuk dipasarkan sebab masih lagi nak kaji lagi supaya dia betul-betul solid, betul-betul kukuh untuk masuk pasaran kan. Okey, baik. Jadi strain ini banyak ya, dan Xionghu juga mampu mengawal keberkesanan produk. Kita pastikan linzi di pasar tu berkesan, bukan setakat jadi je linzi, tetapi linzi tu berkesan untuk kita. Jadi kita beli linzi, kita bayar harga mahal, kita tak rasa ralat, rasa menyesal sebab kita tahu dia berkesan pada badan kita. Dia berkesan. Tapi kalaulah kadang-kadang ada klien kita kata tak berkesan, tak ada rasa apa-apa, apa jawapan dia? Di penghujung saya punya pembentangan nanti. Okey, baik. Ni apa ni? Okey.
Seterusnya, Sean Ho ni banyak sangat kelebihan dia kan. Rasa memang tak nak nafikan lagi. Cerita jugalah. Tuan-tuan tahu bahawa bila kita makan linzi ni, Allah, bukan makan ni yang biasa-biasa kan. Okey. Sebab tu berbala kita bayar tu mahal. Bukannya murah kan. Nak buat ni, kita tengok pun ya Allah, rasa berat kan. Apa tu kita bayar tu memang bukan saja-saja. Ya. Okey. Satu-satunya teknologi penulinan linzi berpaten di dunia. Memang kita ni satu-satunya teknologi penulinan linzi yang dipatenkan. Dapat mengekstrak ramuan aktif linzi secara tunggal dengan amat efisien sekali. Memang efisien, ya. Cakap. Dan yang seterusnya ialah satu-satunya yang mempunyai produk equivalent targeted linzi di dunia. Tidak ada lagi yang lain yang mampu menghasilkan linzi yang equivalent targeted ni. Sebab apa? Sebab orang lain tak ada teknologi tu. Kan? Kita ada. Jadi kita mampu, linzi Sean Ho mampu memberikan penyelesaian bersifat sasaran, targeted. Kena pada target dia. Menyelesaikan masalah khas secara tepat dan berkesan. Tepat dan berkesan. Nanti kita cerita kejap lagi ya. Okey, baik. Ini tadi kenaan dengan linzi. Cuba bayangkan ni, kita nak hasilkan baka yang sekian-sekian, katakan baka X. Tapi baka X tu nak banyak. Macam mana nak hasilkan baka X tu banyak supaya boleh pasarkan seluruh negara? Dia kena ada proses yang dikawal, yang terurus, yang berteknologi tinggi untuk menghasilkan linzi yang tadi. Jadi kita bayangkan tengok proses ni memang agak susah. Kita kalau nak bela pun tak nak bela pula. Nak menanam pun tak mampu nak menanam. Kan? Yang kita mampu tanam pun kulat nak masak tu lah. Di pasar raya tu. Itu je. Yang untuk ni memang agak susah. Sebab tu tak ada orang mampu teknologi macam ni. Okey, baik. Kita masuk pada produk yang pertama. Equivalent targeted yang pertama iaitu YKI. Yungkin I, Ganoderma powder. Baik. Yungkin I ni ialah produk Ganoderma yang datang dalam bentuk serbuk. Serbuk. Disebut powder di situ. Di mana dalam satu kotak ni mengandungi 20 sachet dan setiap sachet itu beratnya 1 gram. Ya, okey, setiap sachet berat 1 gram dan harga ahli RM230 Malaysia, manakala harga runcit RM260. PV ialah 190. Okey, baik. Okey. Ganoderma setara sasaran bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris disebut equivalent targeted linzi. Saya baca bahasa Melayu saja ya. Kalau siapa yang faham bahasa Inggeris nanti mungkin boleh baca di atas tu. Baik. Jadi YKI ni dipertingkatkan daripada baka Yungkin linzi. Saya dapat sumber ni daripada website Double Crane Taiwan. Sebab kalau tengok daripada website Sean Ho Malaysia ni, dia punya penjelasan tu terhad. Jadi saya pun cari tengok. Saya pergi pada yang ibunda je lah di Taiwan tengok, maka adalah isi sikit ni ya. Iaitu dipertingkatkan daripada Yungkin linzi. Dia upgrade pada Yungkin linzi ya. Okey, baik. Kelebihannya ialah dos yang kecil tetapi mampu mengekalkan keberkesanan yang asal. Mungkin maksudnya begini, kalau macam kita nak makan linzi YK yang kapsul ni, YK Yungkin yang asal yang kapsul ni, kita kena makan dalam 10 biji kan, banyak makan untuk keberkesanan yang lebih tinggi lagi. Tetapi yang linzi YKI ni dia dos yang kecil kan, tetapi keberkesanan dia sama seperti makan banyak. Tujuannya macam tu. Sebab kadang-kadang ada setengah orang nak makan nak telan banyak susah, tak larat, penat menelan. Jadi nak memastikan pengguna ni dapat kehebatan yang sama tetapi senang makan, maka dihasilkanlah produk Yungkin I Ganoderma powder. Baik, apa kelebihan ini? Baik, walaupun dosnya kecil, keberkesanan masih sama seperti asal. Dapat merasai keberkesanan linzi dengan serta-merta. Ya, retains the efficacy of the original while achieving the desired effect with smaller quantities. Kemudian dapat rasakan feel the effectiveness of linzi immediately. Segera dapat rasa sebab berbeza dengan kapsul antara kapsul dengan powder yang kenapa dia kata immediately, sebab bila kapsul tu masuk dalam perut, untuk serap linzi tu dia kena lalui dulu serap kapsul tu. Ambil masa untuk kapsul dihadam dulu. Kapsul ni
paling cepat pun untuk dileraikan ambil masa lama juga, lebih kurang ada yang kata seminit, ada yang 30 saat. Seminit atau 30 saat tu akan masa yang lama jugalah. Nak tahan sakit 30 saat tu lama tu, jam mata kira sampai 30 saat. Lama juga. Berbeza dengan cepat. Makan cepat. Kan? Okey, baik. Jadi yang kedua, yang pertama tadi keberkesanan linzi serta merta. Yang kedua, melindungi anda dari jangkitan penyakit dan membantu anda untuk mengekalkan kesihatan secara berkesan. Ya. Okey, baik. Jadi harga dia tak mahal daripada YK kan. Dari segi tepi incinya wallahu alam. Berapa kali ganda YK dengan YKI ni, YK1 lah. YK1 dengan YKI ni tak tahu berapa kali ganda, tapi pokoknya mungkin satu sachet ni lebih hebat, lebih kuat daripada makan 6 biji ke 3 biji ke kan. Sebab harga lebih kurang, kan, harga lebih kurang, tetapi dia ada 20 sachet saja, setiap sachet 1 gram. Nanti kalau saya plannya nak cuba nak dapat maklumat lanjut ni, nak tanya sendiri Syang Ho lah, tapi tak kesempatan. Tak apa. Kan, tapi pokoknya dia hebat sikitlah. Dia hebat sikit ya. Okey, baik. Fungsi YKI ni. Baik, fungsi utama YKI ni mengandungi bahan terbaik yang diiktiraf Taiwan Health Food daripada baka Yunqing Ganoderma serta kaya dengan beta glucan. Beta glucan ni kalau kita baca buku hijau ni, ya, buku hijau ni, dia sangat membantu orang yang ada penyakit kencing manis ya. Okey, baik. Kandungan di atas tadi berfungsi khusus, pertamanya YKI ni berfungsi khusus pertama melalas sistem imun dengan berkesan dan melindungi hati. Kedua, melawan jangkitan virus pada saluran pernafasan dan mencegah virus daripada merebak kepada sel normal melalui tindak balas imun yang cukup berkesan. Tambah-tambah sekarang ni ada musim wabak ni, eloklah amalkan YKI ni ya. Dia tak mahal, 230 je. Ni telan je ya. Okey, baik. InsyaAllah berkesanlah untuk terus segera bertindak oleh sistem imun kuat ya, kuat melawan jangkitan virus. Yang ketiga, YKI ni juga melawan hyperglycemia. Apa itu hyperglycemia? Hyperglycemia ni satu keadaan di mana kandungan gula dalam darah kita berada pada paras tinggi. Naik gula. Kerana apa? Kerana kekurangan insulin. Jadi bila makan YKI ni, dia terus pergi pada sel pankreas untuk kembalikan fungsi sel pankreas ni pada tahap yang optimal, mengeluarkan hormon insulin. Mengeluarkan insulin untuk membantu merendahkan gula dalam darah. Tu hebatnya linzi YKI ni ya. Okey. Kemudian kalau lah orang tu ada masalah pankreas pula rosak kan, maka YKI ni mampu untuk melindungi sel pankreas daripada rosak. Okey. Baik. Habislah tu YKI. Masuk ada YKB pula, Yunqing B. Yunqing B. Ya, Yunqing B YKB. YKB ni juga datang dalam bentuk powder serbuk. Di mana dalam satu kotak ni ada 20 sachet, setiap sachet 1 gram. Harga dia mahal sedikit daripada YKI, iaitu 390 bagi ahli, manakala harga runcit 450. PV dia besar juga, 320. Baik, apa fungsi YKB ni? Okay, YKB ni ialah linzi yang dihasilkan, mungkin yang dihasilkan khusus untuk mengaktifkan dan meninggikan semula imun sistem. Kenapa begitu? Okey, tadi kita ceritakan, kita punya Syang Ho ni, dia ada teknologi mengekstrak bahan tertentu eksklusif. Kat sini, dalam YKB ni, dia banyak kandungan polisakarida. Berbeza dengan linzi-linzi lain, dalam YKB ni paling tinggi kandungan polisakarida. Apa penting polisakarida ni? Kita tengok kejap lagi ya. Baik. Polisakarida ni fungsi ni ialah mengaktifkan sistem imun kita dan meninggikan semula imun yang sangat lemah, ya. Okey, baik. Dia khusus untuk orang yang masalah pertama, orang yang lemah imun sistem, selalu sakit, selalu menerima infection, selalu dapat jangkitan. Kedua, orang yang kanser. Orang yang kanser, tumor ke sebagainya, seangkatan dengannya. Orang yang melalui kemoterapi, radioterapi, orang yang macam ni memang sistem imun lemah, sangat lemah kan. Jadi bila sesuai untuk makan YKB ni supaya naik balik sistem imun. Kemudian bukan polisakarida ni bukan setakat menaikkan sistem imun, bahkan memperbaiki keadaan badan.
memperbaiki keadaan badan. Sebab orang yang melalui kemoterapi dan radioterapi ni kalau kita baca, ada kesan-kesan sampingan dia pada tubuh badan kita. Jadi untuk memperbaiki kesan sampingan tu, sangat cantik makan YKB ni supaya polisakarida yang tinggi tadi ni dia baik pulih balik keadaan yang lemah tu. Baik pulih keadaan yang lemah. Ya. Okey, baik. Ni. Kalau tuan-tuan biasa main flip chart, dalam flip chart tu satu part tentang kandungan berkesan dan fungsi linzi. Poin nombor 2 ni. Kandungan kedua ni banyak dalam YKB, iaitu polisakarida makromolekul. Dia menguatkan immunity. Ya. Yang kedua, menghapuskan radikal bebas. Ya, radikal bebas dalam badan, orang yang ada kanser, orang yang menghadapi masalah radikal bebas ni memang baguslah YKB ni. Yang ketiga, mempergiatkan pertumbuhan sel hati. Orang yang masalah sel hati, liver, elok makan YKB. Dan yang keempat, memperbaiki keadaan badan. Ya, seni rosak. Orang kanser yang tahap 3, 4, kadang-kadang dah merebak banyak. Sini tak berapa baik keadaan badan, di sini tak berapa baik keadaan badan. Itu banyak. Jadi insya-Allah dengan makan polisakarida pula. Makan YKB ni mampu untuk memperbaiki keadaan badan. Sebab kandungan polisakarida YKB ni lebih tinggi pada orang yang lain lah. Ya. Okey, baik. Yang ketiga, Yunkin K, YKK. Juga dalam keadaan serbuk. Serbuk. Baik. Dalam sekotak YKK ni ada 20 sachet dan setiap sachet ni dia berat sikit berbanding dengan yang tadi, I dengan B. I dengan B, kalau B 1 gram, I 1 gram, YKK ni satu sachet 3 gram. Sebab tu harga dia mahal sikit lah, bukan mahal sikit, mahal banyak. Iaitu harga ahli sekotak 2,150, manakala harga runcit 2,470. Mahal. Ya, baik jadi ahli kan. PV banyak, 1,770. Apa hebatnya YKK ni? Juga YKK ni dikategorikan sebagai equivalent targeted linzi, linzi yang bersasar pada fungsi yang khusus. Ya, baik. Kandungan YKK ni dipatenkan dan dia terhasil daripada kombinasi bahan-bahan istimewa. Dan kajian menunjukkan YKK ni keberkesanan dia sangat tinggi, dapat dicapai walaupun dosis kecil, walaupun satu sachet. Dan dia YKK ni sesuai untuk orang yang mengalami masalah pembuangan yang tidak normal, terutamanya pada mereka yang menghadapi penyakit buah pinggang. So namanya YKK kidney. Kalau tadi YKI immune. Kalau YKB tadi booster. Sebab dia nak boost immune. Yang ni K kidney. Jadi orang yang ada masalah buah pinggang, penyakit buah pinggang, sangat bagus makan YKK ni supaya dapat membantu untuk merawat masalah pembangunan tidak normal lah. Ataupun nak cegah orang yang mengambil ubat-ubatan, hospital, memang sangat bagus ambil YKK ni sebab bila makan ubat hospital banyak, filter dalam buah pinggang ni dia terbeban dengan kandungan kimia. Maka ambillah YKK ni sebelum rosak buah pinggang di usia yang tua. Kadang-kadang ada orang, kita ada kes kan, contohnya dia mengambil ubat penyakit serangkai daripada umur dah 10 tahun, 20 tahun sampai umur 60 dah di doktor minta untuk proses dialisis kerana buah pinggang tak berapa baik kan. Jadi dalam keadaan macam tu kan susah kan. Jadi kita yang masih muda ni yang mengambil ubat-ubatan banyak, makanlah YKK ni kan. Makan YKK ni mungkin susah sikit lah, makan mahal, cumanya kalau mampu YKK, kalau ada kita punya prospek yang memang ada masalah buah pinggang, sarankanlah YKK ni, memang sangat baik lah ya. Okey. Tapi orang kata YKK ni mahal. Ya, memang mahal sebab fungsinya. Tapi ada caranya bagaimana orang tu ambil YKK dulu, kemudian nak kurangkan dos pun ada. Nanti kita tengok lepas ni, saya akan cerita ya. Baik. Okey. Seterusnya, ini soalan yang selalu orang tanya, adakah linzi selamat dimakan? Saya kena cerita masukkan sebab ni berkaitan dengan linzi. Kadang-kadang soalan yang sering timbul dalam grup kita, boleh tak ni makan? Boleh tak ni makan? Boleh tak begini? Boleh tak begini? Banyak sangat soalan. Jadi kita nak bagi konklusi satu malam ni supaya terjawab. Dan kita boleh jawab pada downline kita dan sahabat-sahabat kita. Baik. Saya memetik ni daripada buku hijau ni juga. Buku hijau ni kitab kita ni. Kitab kita. Ya.
Okay. Dalam buku ni saya mengekstrakkan dalam bahasa Melayu ni, bahasa Inggeris. Ada bahasa Indo juga. Baik. Jadi Dr. Chen kata, linzi ni selamat dimakan seperti mana makanan sayur-sayuran. Tuan-tuan suka makan ulam ni, makan sayur sawi, makan macam-macam sayur, maka dia selamat makan seperti sayur, seperti makanan-makanan lain, tidak ada pantang larang. Kalau ada setengah orang pantang, tak boleh makan telur, tak boleh makan ini dan sebagainya, tapi linzi tak ada masalah. Sesiapa ada penyakit apa sekalipun, sebarang penyakit umur apa sekalipun, kan, sesuai dimakan. Segala makhluk sesuai dimakan, yang boleh makan lah. Tak ada pantang larang. Sebab apa? Yang kedua, disifatkan linzi ini sebagai herbal perubatan yang terhebat. Yang terhebat. Sebab dulu lagi, zaman dinasti dahulu lagi telah menggunakannya, dan ia bukan sekadar merawat, bahkan mencegah dari sebarang penyakit. Bukan sekadar nak merawat, tapi nak mencegah daripada datang satu penyakit, memang selamat. Ya? Linzi ini bagus. Ketiga, Dr. Chen, dia sebut dalam buku tersebut, pada muka surat 125, buku hijau tadi, dia kata linzi ni sebenarnya dah lalui banyak ujian keselamatan, safety. Hasil kajian beliau mendapati, kalau seorang tu makan 8 botol linzi sehari untuk tempoh 2 tahun. Tuan bayangkan, linzi 8 botol sehari, lepas tu setiap hari makan selama 2 tahun. Tidak ada sebarang kesan samping yang buruk ditemui. Kan? Tak ada kesan samping yang tak ada. Cacat sini ke, tubik mata, tak ada. Bahkan keadaan lebih baik lagi. Kan? Lebih baik pada keadaan sebelum dimakan tu. Ya? Ni kajian Dr. Chen, tapi kita pun ada juga kita punya sahabat-sahabat kita, ahli-ahli Shanghai lain yang juga keadaan bertambah baik daripada tidak dialisis, daripada insulin, berhenti insulin, daripada buah pinggang tak baik pada baik, ada ya, banyak, macam manis sebagainya, banyak. Baik, dan British Journal of Nutrition pada tahun 2004 menyatakan bahawa satu kajian dijalankan terhadap sekumpulan manusia yang mengambil linzi untuk tempoh 4 minggu menunjukkan tiada toksik yang ditemui pada DNA hati dan buah pinggang. Ya, kalau linzi kita ni memang terbukti dah. Tapi British pun buat kajian juga. Maknanya terbukti lagi lah. Ya? Okay, baik. Seterusnya, Dr. Chen menyatakan dalam buku beliau bahawa linzi dapat diambil kebaikannya sekiranya menepati konsep pengambilan yang betul. Ini mustahak. Untuk orang yang ambil linzi, makan linzi, nak pastikan dia makan linzi itu betul-betul berkesan, kena ikut nasihat Dr. Chen ni. Pertama, produk linzi yang ditanam dan diekstrak dengan cara profesional. Kena yakin bahawa linzi kita memang selamat. Tidak ada kotoran ke kotor, tak ada. Sebab memang linzi ni ditanam, diekstrak secara profesional. Tak pakai racun, tak ada apa, tak ada. Ya? Yang kedua, sebaiknya diambil dalam tempoh yang panjang, sekurang-kurangnya 3 bulan. Kalau nak betul-betul kesan terhadap kesihatan, ambillah paling kurang tempoh 3 bulan. Bukan 3 hari, 3 bulan. 3 jam pun bukan. Kalau 3 jam dapat kebaikan, itu hanya orang kata hanya bonus yang datang awal je kan, kata percuma je kan. Nanti kena sambung lagi sebab takut lepas tu datang lagi kesan yang tak baik kan. Masalah kita ni, Allah, bila 3-4 hari kemudian datang benda yang tak baik, kita menganggap dia masalah. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi sekian? Sebenarnya belum cukup tempoh lagi. Kena makan sekurang-kurangnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Yang ketiga, yang ketiga ni, pencegahan lebih baik daripada mengubati. Kadang-kadang kita jumpa orang, dia menangguhkan untuk ambil linzi. Kan? Nanti dululah, tangguh-tangguh. Sebenarnya, bila tangguh tu, penyakit tu bukannya tambah baik. Dia akan bertambah merosot sebab tidak ada rawatan ke atasnya. Jadi, bila menangguh ni, maknanya dia akan datang, dia kena ambil linzi lagi banyak daripada yang sepatutnya dia jumpa. Dia jumpa linzi hari ni, tapi dia tangguh lagi 2-3 minggu. 2-3 minggu lagi dia ambil linzi, maka lagi banyak kena ambil dari ini. Contohnya begitulah. Maknanya, jangan bertangguh. Kan? Kalau dah tahu keadaan itu perlu pada linzi, nak tangguh apa, nak cari yang lain buat apa lagi kan? Memang dah linzi kita linzi yang terbaik. Kalau mampu ambil linzi. Kita sangka baik, mungkin dia tak cukup duit lagi lah. Tapi sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab dia mengubati dos yang tinggi. Yang keempat, Dr. Chen kata dos yang tinggi untuk tujuan merawat dalam tempoh yang cukup tanpa dihentikan secara tiba-tiba. Nak merawat, mesti dos yang tinggi. Kalau dalam buku Dr. Chen sebut, untuk orang kanser, merawat orang kanser, sehari makan dalam lebih kurang 12 hingga 13 biji.
Kiraan tu mengikut berat orang tu. Orang yang makan tu berat lebih kurang 70 kilo lebih. Ya. Mesti antara 12 hingga 13 biji sehari. Maknanya makan tu betul-betul. Dan dalam kajian dalam buku hijau tersebut, pesakit kanser tersebut dia pergi makan selama 6 bulan tanpa putus. Ni kita ni makan tak cukup 6 bulan, 3 bulan tak cukup, berhenti tiba-tiba. Itu yang jadi tak betul-betul lagi berkesan kan, berkesan untuk merawat. Maknanya kena ikut nasihat, makan dos yang tinggi, tempoh yang cukup. 3 bulan awal ni memang kena sabarlah, 3 bulan dos yang tinggi. Dan jangan berhenti tiba-tiba. Tengah-tengah sebulan tu berhenti. Berhenti pula lama pula, seminggu, 2 minggu. Lepas tu saya start balik. Okey, baik. Dan Dr. Chen beritahu pula, selepas tempoh tertentu dengan dos yang tinggi, lepas katakan lepas 6 bulan, lepas 3 bulan, 3 tahun pula, nampak dah ada penambahbaikan, ada kurang rasa sakit, nampak dah beransur-ansur baik, maka barulah boleh beransur-ansur turun ke dos yang rendah. Daripada 12, 13 biji turun sikit kepada 9 ke 7 ke 7. Bincang. Yang keadaan ni kena bincang dengan upline, tanya macam mana, boleh kurang ke belum, berapa lama dah makan. Sebab yang ni yang penting, kadang-kadang bukan salah produk. Produk dah baik dah. Kita dah tengok cerita awal-awal tadi kan. Begitu hebatnya, pengiktirafannya, proses penghasilan, pempatenan. Tapi masalah ni bukan datang pada Shanghu, bukan datang pada produk. Pada kita yang menggunakan. Adakah kita menggunakan dengan yang apa yang disarankan, apa yang dinasihatkan? Tidak, ya. Okey, baik. Okey, nak bila ni. Okey, yang kelima, better effect before meal. Dalam buku dia sebut, lebih baik dia ambil sebelum makan. Kalau lepas makan boleh je, tak ada masalah. Bukan pantang, tak ada pantang ni, tak ada pantang. Tapi lebih baik ambil sebelum makan. Awal. Sebab yang pertama, gastric juice asid perut ni sangat efektif untuk mencernakan komponen tryptophanols dalam linzi. Dalam linzi kita kan ada komponen utama iaitu tryptophanols. Yang tu sangat hebat. Jadi kalau kita makan keadaan sebelum makan, maka dia akan cepat efektif. Kedua, juga penyerapan linzi dalam badan lebih cekap tanpa kehadiran makanan dalam perut. Kalau dah bercampur dengan makanan, nak serak linzi kena serak spaghetti dulu, nak kena serak nasi lemak dulu, gulai, orang kena bercampur, payah kerja dia. Kan? Okey, jadi biarlah makan linzi dulu. Kalau dah makan macam mana? Dah makan, terajak makan, lupa nak makan linzi. Maka kalau dah makan, maka makanlah linzi 30 minit ataupun 1 jam selepas makan. Andai kata dah termakan benda lain lah, dah makan nasi, makan spaghetti, makan burger, baru teringat makan linzi. Makanlah linzi 30 minit selepas tu, selepas makan ataupun 1 jam. Ya? Dan yang seterusnya, Dr. Chen beritahu tidak ada masalah linzi kita ni dimakan with combination dengan bercampur sekali dengan ubatan hospital. Ketika orang tu memang doktor bagi dia ubat kencing manis, obat apa sebagainya. Bagi dia makan. Cuma cakap kat dia, makan ubat hospital, ikut dosis yang doktor suruh, jangan makan lebih. Kan? Tahu kencing manis awak 16, makan lebih tak boleh. Doktor kata makan sekian. Sebab yang lebih tu salah dia. Yang lebih tu akan bawa kesan pada dia. Jadi kemudian makan pula linzi, tak masalah. Sekali lepas tu, makan obat, makan linzi. Atau makan linzi dulu, makan obat. Tak ada masalah. Tidak ada terlarang. Sebab linzi ni, dia bukan sekadar membantu untuk merawat, tapi dia mengurangkan komplikasi yang ada dalam ubatan-ubatan tersebut. Yang merosakkan buah pinggang, yang merosakkan keadaan badan, dia mampu. Maknanya saling lengkap melengkapi. Kan? Kalau tadi orang tu makan kencing manis contohnya, mungkin kencing manis akan turun. Dan masa yang sama, linzi ni pula bantu memulihkan fungsi sel pankreas. Sebab ubat kencing manis contohnya ubat kencing manis, memanglah dia mampu menurunkan kencing manis, tapi dia tak mampu lagi untuk merawat sel pankreas. Jadi kita makan linzi, dua kerja. Linzi tak perlulah nak bekerja untuk turunkan kencing manis, linzi pergi pada sel pankreas untuk dia kembali fungsi dengan baik, supaya dia keluar hormon insulin dengan normal. Bila keadaan ni dilakukan dengan berterusan dan tempoh tertentu, tak mustahil doktor akan kata, tak payah makanlah ubat kencing manis, sebab macam nak dah okey dah. Sebab kita makan ni kan, rahsianya linzi. Yang khabar doktor lagi, doktor tanya apa dia, khabar lah, tak nak khabar. Tapi tak ada masalah. Begitu juga dengan rawatan yang lain. Sekalikan, tak ada masalah. Sampai doktor kata berhenti. Sebab
Memang Dr. Chen ni saja macam tu. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya terakhir, sebaliknya apabila linzi digandingkan bersama, ia membantu mempercepatkan rawatan dan pemulihan pesakit. Tambahan pula, ia dapat mengurangkan kesan negatif dari rawatan ataupun ubatan yang merosakkan hati dan pinggang. Dalam kajian buku hijau ni, kajian terhadap pesakit kanser ni, pesakit kanser yang Dr. Chen ambil dalam 20, Dr. Chen, bukan Dr. Chen ambil lah. Pengkaji ni ambil dalam 20 orang, ya, yang melalui kemoterapi yang mengambil linzi ni, dia tak mengalami kesan sampingan seperti loya-loya, muntah, tak selera makan, susah tidur, rambut gugur, kan? Tak ada. Kan? Tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit, tapi lama-lama berkurangan sebab makan linzi. Linzi membantu rawat balik fungsi badan yang dah kena kemoterapi. Walaupun dapat merawat kanser, masa yang sama dia tak ada masalah berhadapan dengan kesan sampingan berbanding dengan orang yang tak ambil linzi. Jadi elok digandingkan bersama. Okey, baik. Jadi itulah sedikit tentang YKI, YKB dengan YKK. Mudah-mudahan dapat pencerahan, membantu sahabat-sahabat semua untuk menggunakan produk dengan baik, insya-Allah. Sebab soalan boleh tanya langsung nanti, insya-Allah. Saya Boleh silakan tanya kembali kalau pada ada soalan. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz Syah Izzat di atas present tadi, pembentangan tadi. Ada soalan ke daripada ahli kita yang lain? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib daripada Desa Razak. Okey, saya tanya. Leukemia ataupun ada satu penyakit yang kita tak pernah yang ada sel darah putih selain dia ada satu Thalassemia. selain daripada tu. Boleh kita rawat? Kita masyurkan. Kita boleh syorkan sebab linzi ni secara umumnya memang khusus specialize dalam perkara yang berkaitan dengan darah, sistem keadaan darah, masalah-masalah penyakit yang datang daripada darah memang salah satu kepakaran linzi. Maknanya tidak ada masalah kalau kita memberi ikhtiar kepada dia yang ada sakit tu makan linzi. Memang sesuai lah. Memang sesuai. Oh. Habis dos pengambilan dia bagaimana pula? Tengok pada keadaan dia. Dia punya tahap sakit sekarang ni macam mana kalau kata doktor? Pada stage yang mana? Stage yang pertengahan ke ataupun dah kronik ke, dah severe ke, macam mana? Kalau sebaik-baiknya kalau dia dah berada di tahap yang teruk, maka mulakan dengan dos yang tinggi lah. 10 biji, 12 biji. Cadaan saranan. Tapi kalau nak start dos yang rendah, ikut kemampuan, tak ada masalah. Kita kena ambil 6 ke 8 ke. Itu pandangan saya lah. Kalau ni sifu-sifu saya yang lain, macam mana kalau sakit yang melibatkan seperti leukemia ni? Okey, Najib tanya tentang sel darah putih lah kan, leukemia. Ya. Leukemia ni dia berkaitan dengan imun sistem juga. Jadi sepatutnya kita ambil YKB tu untuk tambah darah, tapi untuk kita upgrade imun sistem kita tu YKI. Dan kena combine dengan at least dengan kita punya YK2 lah. Kalau kita dah kanser darah yang agak serius. Kalau dulu kita bagi YK2 je. Tapi sekarang sebab ada YKB, jadi YKB ni boleh bantu untuk tambah darah tu. Oh, jadi maknanya dalam imuniti badan tu kita bagi dia meningkat secara menyeluruh macam tu lah. Kalau YK2 tu yang menyeluruh. Oh, okey. Kira maknanya dulu linzi target ni maksudnya dia khususlah kepada satu-satu problem. Jadi kalau orang yang leukemia, dia ada dua problem besar kat situ. Masalah darah dan masalah imun sistem. oh. Kalau orang leukemia. Jadi dia kena kalau kita nak ambil yang target darah dan imun sistem ni YKB dengan YKI lah. Tapi untuk keseluruhan yang kita kena, kalau mampu YKK lagi baguslah. YKI immune. YKI immune system. Malam ni Ustaz Syah present tu satu YKI untuk immune system, YKB untuk darah. Itu dua benda yang khusus untuk masalah leukemia.
Cuma kalau kita ambil yang target treatment ni, kita kena ambil Lindsay yang general tu sekali, iaitu sama ada YK2 ke ataupun YK gynoderma ke. Kita tak boleh ambil yang target sajalah, sebab target ni dia tak lengkap lah. Contohnya kalau kita ambil YKB, dia banyak polysaccharide. Sedangkan untuk immune system kita kena ada triterpenes. Sebab tu kita kena ambil yang YK2 tu juga. Untuk kita dapat triterpenes tadi. Maknanya YKI dengan YKB lah kena ambil dalam 2 dos tu untuk dapatkan kesan dia baik. Gitu. YKI, yelah kalau leukemia kenalah yang tu. Jadi kita nak tambah ke orang yang bekas masalah yang sama, Yuli? Sebab saya tak faham. Sebab dia ni lebih pada yang saya nampak di sini, dia lebih pada kanser. Jadi yang lain kita tak. Okey, Najib, kita ada Nur Yuliani. Yuli adalah bekas pesakit leukemia. Jadi dia mungkin boleh share sikit lah dekat Najib. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi yang mungkin baru join dan tak kenal saya kenalkan diri dululah. Sebelum saya jumpa dengan Syuang Ho, saya sebenarnya ialah seorang pesakit leukemia tahun 2001. Sebenarnya saya nak bagi tahu, kita ingat leukemia ni semata-mata kanser. Kanser maksudnya kita mempunyai imun sistem yang lemah kan. Tapi sebenarnya leukemia tu dalam masa yang sama ialah satu penyakit, salah satu daripada penyakit autoimun, di mana kita punya som-som tulang tu menghasilkan sel darah putih yang tak matang. Dia keep on macam keluar macam tu. So dia auto kan kat situ. Jadi cara kita nak mengatasi masalah ini ialah kita memang perlu macam apa yang Kak Ina cakap tadi, cuma saya dulu tak berpeluang untuk makan YK bone, YKI, YK2 lah pada masa tu. Tapi kerana sekarang ni bila dah tahu kita ada cara yang sangat-sangat tepat tanpa sebenarnya merosakkan lagi som-som tulang tu, bila kita buat kemoterapi tu memang confirm som-som tulang rosak. Dan sebenarnya kita punya badan tu, sel-sel baik kita, jahat memang attack, tapi baik pun di-attack juga kan. So kalau nak sihat betul-betul, kita punya cara kat sini memang sangat tepat lah bagi saya, sebab dapat membantu pesakit untuk rawat som-som tulang tu sendiri. Di mana kat situlah berlakunya sel kanser tu, sel leukemia tu. Dia bukan semata-mata kanser, tapi dia autoimun juga. Kalau kita tengok, autoimun sangat-sangat banyak penyakit, tapi salah satunya ialah leukemia tu sendiri. Sebab tu dia kena combine YK2, YKI, YKB. Satu kombinasi yang bagus lah. Tapi kalau tengah dalam treatment tu memang sebenarnya dos kena sangat-sangat tinggi lah sepatutnya. Okey. Faham. Okey, faham. Okey, ada lagi soalan? Maknanya kat situ kita kena ambilkan dua jenis produk untuk merawatkan satu penyakit. Ini maksudnya contohnya salah satunya leukemia dengan kanser lah. Lebih kurang macam tu lah. Leukemia tu memang kanser pun. Kanser sel. Betul kanser. Ini leukemia ni kanser tulang. Betul. Kanser darah. Kanser darah putih. Kanser darah betul. Kanser darah ada 3. Dia ada 3 jenis betul. Di bawah kanser darah ada 3. Satu leukemia, satu lagi myeloma dan juga limfoma. So kalau macam limfoma tu dia kelenjar lah. Dia dari tulang juga. Tapi white blood cell tu dia berlaku kanser tu di luar, bukan dalam som-som tulang tu dia tak matang. Dia dah matang tapi dia berlaku kanser tu di luar som-som tulang. Tapi kalau leukemia dia berlaku kanser tu dalam som-som tulang tu sendiri. Jadi dia punya sel darah putih tu dia tak matang di som-som tulang. Dia tak ada stage lah kalau dipanggil tadi kan. Macam kalau kita dia akan cakap tak ada stages. Maksud tak ada stages tu sebab dia dah berada di peringkat yang memang dah teruk pun. Dekat peringkat yang keempat tu sendiri. Senang ni Najib, kalau kanser, nama je kanser, tak kisahlah kanser apa pun.
memanglah dosis dia YK2, YKI, YKB tu kenalah. Terutama yang dah buat kemo lagi, kita kena bantu dengan makan YKB untuk bina balik hemoglobin kita. Bila kena leukemia, kena kemo tu memang hemoglobin akan rendah lah sebab susun tulang rosak. Betul. So nama je kanser apa? Kalau mampu makanlah semua. YKI, YKB dengan YK2. Kalau nak tambah YKK lagi power. Okey. Tak kisah kanser apa. Sama je cara dia. Okey, faham. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada lagi tak? Salam. Ada lagi soalan? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Saya Puan Lailati dari Kota Baru, Kelantan. Okey. Saya nak tanya macam ni, suami saya setahun yang lepas ada buat angioplasti sebab ada masalah jantung tersumbat. Okey. Jadi saya nak tanya apa rawatan yang sesuai untuk ambil linzi. Bagaimana rawatan dia untuk elakkan kolesterol yang tinggi? Okey, kalau jantung tersumbat, dia mesti ada berkaitan dengan salur darah dan selalunya memang ada kaitan dengan kolesterol lah. Liver mesti out dulu baru jantung jadi masalah. So jadi kalau kita nak rawat orang yang kita kena rawat sampai organ hati lah. Jadi maksudnya memang kita kena ambil linzi. Linzi mana tu? Dia yang lagi power, yang lagi bagus. Linzi kita ada, kali linzi yang general lah. Kalau linzi yang secara am kita ada Jaha linzi, Yumkin Ganoderma dengan YK2. Itu yang linzi secara am. So kalau kita berkaitan dengan salur darah lah, tak berkaitan dengan imun sistem sangat. Tapi mungkin juga autoimmune attack liver, kita tak tahu. Tapi kalaulah kita tak jelas lah kita ni autoimmune atau tak. So problem kita pun salur darah tersumbat, jantung tersumbat, kolesterol tinggi. So maksudnya itu liver dengan jantung lah, kita assume dua perkara tu. So ambil linzi general lah. YK2 the best. Dos dia macam mana? Dosnya. So dalam makan linzi ni tak ada dos. The more the better. So tapi kita boleh start lah. Kita boleh tengok diri kita sebab linzi ni kan dia bersih salur darah. So kalau kita ambil banyak, proses pembersihan tu akan jadi cepat. So kita boleh mulalah kalau kita mampu YK2 mula 2 biji pagi, 2 biji petang. Tu pun dah cukup power dah sebenarnya. Kalau kita mampu Yumkin Ganoderma yang 270 tu, mungkin kita boleh plan lah mula dengan 3 ke atau terus one shot 12 linzi untuk scan the problem. Boleh? Ataupun kita overhaul 20 linzi sehari. Dia the more the better dosage dia. Dia tak ada. Kalau 20 biji sehari tu selama berapa bulan? Okay, kalau betul-betul kita nak buat overhaul 20 linzi sehari tu selalunya dicadangkan 120 hari. 4 bulan. 4 bulan. Okey. Maksudnya ubat hospital tu kita boleh ambil terus. Boleh makan sekali sampailah kita rasa tak makan ubat pun tak ada apa-apa perubahan dekat tekanan lagi, kita boleh stop sendiri. Ataupun kita boleh rekod tekanan kita, bacaan kolesterol kita, sebila ada jumpa doktor kita tunjuk rekod tu. Jadi selalunya kalau tak ada apa-apa perubahan, tak ada beza lah, makan ke tak makan ke sama je, doktor akan stop lah ubat tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk makluman Ibu. Assalamualaikum. Ini yang anak saya jantung berlubang. Doktor mengatakan sebelum ni tahun sudah lah. Itu yang masalah darah tu. Tak, ini jantung berlubang. Jantung berlubang. Sebelum ni 4.9. Sekarang ni 2 ml. Alhamdulillah. Dua dari 4.9 jadi 2 point something lah sekarang. So far alhamdulillah lah. Live testimony tu. Kan? Alhamdulillah. Najib bagi apa dekat anak? Dosisnya macam mana? Saya bagi dia kalau ada masa saya bagi dia macam 2 ibu dibagilah 2 biji sekali makan. 2 biji linzi yang 270. Ya. Lepas tu dia minum kopi linzi. Dengan air sendiri.
Konsisten dengan 2 linzi, kopi dengan lactoberry. Ya. Daripada 4 lebih tu jadi 2 lebih. Syukur alhamdulillah kan. Jadi istiqamah. InsyaAllah kita akan dapat result yang baik. Okey. Ibu yang beri. Okey, serah balik ke MC. Okey MC, kita boleh move on? Okey, ada lagi soalan tak? Okey. Tak ada. Ada. Okey, Paulina boleh saya tambah sikit? Boleh. Okey, saya pun ada pengalaman sendiri juga, testimoni sendirilah. Saya sebenarnya adalah pengidap thalassemia beta. Sebab itulah saya start ambil Xuanhu ni, produk Xuanhu. Dan apa yang saya amalkan sekarang adalah saya teruskan YK2 dengan YKB. Memanglah kalau kira kos tu memang kita pun walaupun kerja kan banyak komitmen, tapi YKB tu saya pernah saya sempat ambil 2 kotak je. Lepas tu saya teruskan YK2 lah sekarang. Cuma masa saya ambil YK2 dengan YKB tu memang ada kata healing. Saya keluar darah beketul-ketul. Memang busuk lah. Dan lepas daripada tu saya rasa badan saya memang lain lah, kita rasa lebih sihat. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih memang lepas dengan penjelasan daripada Ustaz Syah tadi, saya rasa kena ambil balik lah YKB kan. Okey, tanpa membuang masa, untuk slot seterusnya perkongsian ilmu daripada saya jemput Puan Noraini binti Rusdi, iaitu SVM kita, ingin membincangkan tentang perniagaan Xuanhu ni, iaitu sistem 5721 kan. Okey, dipersilakan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap sekejap ni. 2 kali tekan. Okey, nampak tak slide? Nampak. Okey. Nampak. Sekejap. Okey. Tak. Ni ambil tak? Ni. Sebab dia keluar cakap dia keluar translation. Translation bahasa tak faham. Ambil lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noraini, tapi kalau tengok appear tu Haslina kan. Sebab kami ada rumah Kak Ina ni malam ni. So okey, tajuk yang diberikan kepada saya malam ni sistem 5721. Apa dia sistem tu jadi sebelum kita start sistem tu apa, kita review balik kita ulang kaji sikit tentang apa nama ni, plan kopi 11 ni. Okey, plan kopi CEO 11 transform your life easily. Maksudnya dengan plan ni kita boleh berubah insya-Allah. Plan yang tak ada syarat, yang tak perlu pengalaman dalam networking, tak perlu kelayakan dalam Xuanhu, hanya yang perlu ada adalah impian. Kita mesti ada impian dalam hidup kita ni. Dan plan ni terbuka kepada semua orang. Suri rumah, remaja, orang pencen, orang bisnes yang dah ada bisnes, family bisnes, semua golongan yang gemar kopi, semua orang ada peluang dalam plan kopi CEO 11 ni, asalkan dia ada peluang dia ada impian untuk berubah. Okey, yang pertama dia kena faham macam mana plan Cafe 111. Yang kedua kena percayalah. Bila kita faham tu kita mesti percaya. Boleh dapat 12K kalau kita usaha betul-betul macam mana table plan 11 yang kita ada tu. Okey, kita dah faham, kita dah percaya, mestilah kena bertindak kan. Kalau faham je, percaya je, lepas tu tak ada tindakan apa-apa, tak ada orang kata apa? Tak akan ada result dia lah kan. Lepas tu kena bertindak tu kena betul-betul lah. Cari orang, cerita plan tu macam mana, kena berusaha. Okey. Dan
dalam kita nak buat bisnes ni, okay, for sure lah kita tahu bisnes kita ni yang kita buat ni adalah multi level marketing. So 3 step dalam kita nak praktiskan apa yang kita buat tu. Yang pertama kita kena sponsor. Yang kedua kita kena retain, maksudnya kita kena jaga, kita kena memberi khidmat kepada orang yang kita perkenalkan tu. Lepas tu yang ketiga kita kena bagi dia ilmu, kena bagi dia pengetahuan yang cukup. Okey, ini adalah 3 step yang semua orang kena buat dan tak boleh skip. Sponsoring tu maksudnya kena ada banyak orang, kena cerita. Okey, bila kita dah sponsor orang, barulah kita boleh retain dia. Kita boleh memberi khidmat, kita boleh kita orang kata apa? Kita kena kekalkan dia. Maksudnya nak kekalkan dia tu kita kena nampakkan result tu. Kita kena nampakkan kepada diorang. Kena, maksudnya dari segi nak tolong macam mana nak buat meeting, nak conduct coffee party kan. Jadi kita kena beri khidmat tu. Lepas tu bila dah beri khidmat, dalam kita memberi khidmat tu kita memberi ilmu pembelajaran kepada kawan-kawan kita tu. Okey. So itu adalah sedikit ulang kaji sebab kita dah lama kan tak bercerita tentang plan 111 ni. So ini sikit ulang kaji lah. Okey, masuk pada tajuk kita hari ini, sistem dan anda. Bagi orang yang baru mungkin tak pernah nampak lah buku yang kat sebelah, yang buku Koko tu, sistem dan anda tu. Okey. Okey, apa dia sistem? Apa sistem yang Chuang Ho dah sediakan, dah gariskan untuk kita nak jalankan, yang untuk kita hanya perlu buat je. Kita tak payah fikir dah. Kita tak payah fikir macam mana nak buat, apa cara nak buat, sebab Chuang Ho dah fikirkan untuk kita sistem yang kita kena ikut. Just follow. Okey, dia ada sistem, dia hanya ada 4 je. 5, 7, 2, 1. 4 je. Okey, yang pertama tu 5 prinsip dasar. Yang kedua 7 tugas harian. Yang ketiga 2 mesyuarat. Dan yang keempat adalah fokus. Apa dia semua ni? So kita bincangkan dengan lebih detail. Okey. 5 prinsip utama tadi tu. Yang ni saya akan pergi dengan laju sikit sebab saya akan lebih fokuskan kepada 7 tugas harian. Sebab 7 tugas harian tu adalah kerja yang kita nak kena buat. Okey, 5 prinsip utama. Membincangkan idea baru dengan upline. Maksudnya kalaulah kata kita ni ada idea lain daripada idea yang Chuang Ho sediakan, ceritakan, sebelum kita nak buat idea tu, kena bincang dulu dengan upline. Contohlah kata ada duit nak buka kedai besar. Kan, itu macam idea barulah pada kita. So kita rasa boleh ke tak boleh? Nak tahu boleh ke tak boleh, bincang dulu dengan upline. Apa saja idea yang kita ada. Jangan buka kedai dulu, bincang dulu. Bila upline kata tak boleh, maksudnya tak dibenarkan. Jadi kita, maksudnya apa saja idea yang kita ada, bincang dulu. Tanya dulu. Lepas tu jangan sebarkan sentimen negatif kepada downline. Maksudnya kita menceritakan contoh, mungkin kita tengok grup lain bergaduh ke apa ke, so kita pun mulalah cik-cik membawang dengan downline kita. So sentimen-sentimen yang macam tu kita tak nak. Kita tak nak ada dalam network Chuang Ho ni. Okey. Lepas tu jangan bebankan atau mengganggu upline ataupun downline anda. Maksudnya jangan bebankan tu bukanlah kata oh tak boleh kacau, tak. Kan? Jangan beban dengan tu maksudnya pukul 2 pagi telefon upline, saya nak green tea 1. Kesian kat upline tu nak bangun kan. Pukul 2 pagi nak ambil green tea sebab pagi besoknya nak gosok gigi, tak ada ubat gigi. So pukul 2 pagi datang rumah upline nak ambil ubat gigi. So benda tu tak sepatutnya lah. Kan? Jadi ataupun upline tu dah orang kata apa? Dah sentiasa memberi khidmat kat kita semua, tapi kita sendiri tak nak ke depan, tak nak berusaha. Masih lagi nak mesti ada upline lah. Kalau tak ada upline tak jalan.
Ada upline tak boleh. Kalau tak ada upline tak nak buat. So tak boleh lah sampai macam tu. So ini bisnes ni adalah bisnes kita. So kita kena buatlah macam mana pun sebab ini untuk kita. Elakkan melibatkan diri dalam konflik kewangan. Ini yang sangat-sangat nak kena jaga. Sebab konflik kewangan ni bukan saja dalam bisnes. Kan? Dalam adik-beradik pun kalau konflik kewangan ni akan membawa satu malapetaka lah kita kata. Kan? Contohlah. Kita ni nak beli barang kan. Nama pun bisnes, kita mestilah kena ada sedikit portion untuk bisnes kita. Contoh kita nak beli. Kalau satu green tea, 3 kopi ke 2 kopi ke mungkin upline tu bolehlah dahulukan, bagi dulu. Tapi kalaulah kita ada satu network yang besar, kan, seboleh-bolehnya kita usahalah untuk untuk network kita. Sebab upline kita bukan ada kita je. Dia ada lagi ramai lagi yang mana yang mungkin orang kata apa, yang baru-baru nak start, yang baru nak faham lagi, yang tak faham lagi, yang itu mungkin memerlukan lebih perhatian daripada upline. So kita yang dah lama ni, kita belajar buat sendiri kan. Memang sangat mudah lah kita kata okey upline tolong order kan. Okey order dulu kan. Order dulu, bayar kemudian. Tapi maksudnya benda tu adalah dia akan jadi konflik kepada upline itu sendiri sebab mungkin dia pun ada dia punya sendiri yang nak belikan, tapi disebabkan nak tolong downline dah jadi satu konflik kat situ. Kan? Tak boleh bagi. Kan? So kita nak elakkanlah. Okay. Lepas tu elakkan melibatkan diri dalam hubungan yang tidak sihat antara lelaki dan wanita. Ini pun kena jaga. Sebab kalau kita nak lama dalam bisnes, ini yang kita kena jaga. Contohlah, kita nak pergi jemput orang. Okey, suami lelaki perempuan. Seelok-eloknya janganlah pergi berdua. Kan? Adalah yang ketiga. Ataupun ada meeting. Meeting lelaki dengan perempuan. Janganlah buat dalam satu tempat yang mencurigakan. So benda ni kena elak lah. Ini kita tengoklah betapa clearnya Chuang Ho, benda-benda macam ini pun dia sebut kat kita jangan buat. Sebab dia tak nak menjadi satu orang kata masalah di kemudian hari. Okey, itu adalah 5 prinsip utama. Kenapa apa matlamat untuk 5 prinsip utama ni? Allah. Salah pula. Okey, matlamat 5 prinsip utama ni, satu, membina usahawan yang kaya raya. Kalau tak yang kaya raya, yang sihat. Okey. Ini adalah prinsip untuk membina di mana Chuang Ho nak membina usahawan ni. Okey. Lepas tu memastikan setiap pengedar yang berjaya itu menjadi usahawan yang mulia pribadinya dan menjadi teladan kepada semua lapisan masyarakat. Nampak? Nampak hebat tak? Hebat tak perniagaan Chuang Ho ni? Prinsip yang dia sistem yang dia ada tu untuk prinsip yang sangat hebat. Maksudnya dia nak kita menjadi satu insan yang sangat mulia. Bukan saja kaya dan sangat mulia. Assalamualaikum. Siapa yang on speaker boleh tak mute? Yang on speaker tu boleh mute tak? Mungkin ada rakan-rakan kita yang tak dengar. Terima kasih. Kita sambung ya. So sangat hebat dengan Chuang Ho ni ya. Okey. Yang saya nak cerita hari ini adalah tentang 7 tugas harian. Okey, yang pertama 7 tugas harian ni adalah guna produk. Yang kedua, baca buku. Yang ketiga, dengar rakaman. Yang keempat, hadir meeting. Yang kelima, berhubung dengan upline. Yang keenam, kongsi produk. Dan yang ketujuh adalah kongsi peluang perniagaan. Inilah 7 tugas harian
yang wajib kita buat. Nak berjaya dalam Chuang Ho, ini yang menentukan kejayaan kita dalam Chuang Ho. Kalau yang tadi tu adalah garis panduan yang dia bagi kat kita, benda yang boleh, benda yang tak boleh kita buat. Yang ini adalah yang kita kena buat. Kalau kita tak buat yang ni, lambatlah, bukan tak berjaya, lambatlah. Okey, dan kita nak buat yang ni haruslah dengan sikap yang betul. Okey, kalau tengok kat sini, perkara 1 sampai 5 itu adalah diri kita. Maksudnya kita kena buat hari-hari, dan yang 6 dan 7 itu adalah tindakan juga diri kita, tapi ini kita buat sendiri tanpa orang lain. Dan yang ke-6 dan ke-7 itu adalah tindakan kita. Tindakan yang kita kena ambil. Okey? Apa dia 7 tugas harian tu secara detailnya? Guna produk. Okey, kita ada banyak produk Chuang Ho. Kan yang kita tahu. So kita kena guna dengan serius. Okey, supaya kita dapat pengalaman sendiri. Okey, kita guna sampai nampak keberkesanan produk tu. So kita percaya dengan kesan produk. So maknanya bila kita percaya ataupun kita dapat nampakkan benda tu kepada orang yang baru, kita akan guna produk tu walaupun kita tak buat bisnes. Kita akan guna produk walaupun kita tak menjalankan perniagaan Chuang Ho. Maksudnya kita akan jadi, rakan kita tu akan jadi pengguna tegar. Okey, yang kedua, membaca buku. Ini pun wajib kita buat hari-hari. Kenapa? Sebab nak tambah ilmu. Dengan membaca tu, kita dapat tambah ilmu. Apa yang kita kena baca? Okey. Yang pertamanya mestilah kena baca tentang perniagaan Chuang Ho. Contoh kita baca majalah. Okey, kita ada majalah Chuang Ho yang kita boleh upload daripada sistem. Okey, kita download daripada sistem untuk kita baca. So baca. Banyak maklumat dalam tu yang kita dapat. Dan kalau kita tengok di front page, page yang kedua atau yang ketiga tu adalah tentang sistem. Okey, di mana kita punya pemimpin dia bercerita tentang sistem di situ. Okey, lepas tu kita kena tahu juga pengetahuan tentang penyakit. Kalau tak, macam mana kita nak berkongsi dengan orang, kita nak bercerita dengan orang kalau kita tak tahu penyakit tu apa. At least kenalah ada view. Okay, nanti kalau orang tanya apa tu asma tu apa? Dah tak arti nak jawab. Kan? Tapi bila kita ada sedikit view tentang penyakit-penyakit ni, bila orang tanya, kita bolehlah jawab. Kan? Nampaklah kita ni pandai lah kan. So kita kena jawab. Kalau kita kena baca. Contoh kita baca buku, majalah tentang kesihatan. WhatsApp pun sekarang ni dalam WhatsApp kan, kalau grup tu macam-macam dikongsikan. Baca. Janganlah bagi nampak tik je tapi kita tak baca. Kena baca. So boleh sekarang ni maklumat semua di hujung jari. Tekan je. So semua maklumat yang kita nak ada. Dan juga penting kita baca tentang buku-buku motivasi untuk macam mana kita nak menjalankan perniagaan ni? Macam mana kita nak bertindak? Sebab kita nak ada sikap yang betul tu. Okay? So, bila nak baca? Boleh je sebelum tidur. Okay, sebelum tidur tu, sebelum nak off phone tu, tengoklah sekejap WhatsApp. Ataupun bacalah sekejap buku. Ataupun kita tengah tunggu kawan ke. Okey, kalau kita ni penumpang dalam perjalanan ke, ambillah 20 minit ke 30 minit sehari membaca. Okey? Lepas tu, mendengar rakaman. Okey, contoh macam meeting kita malam ni, kita ada rakaman. Okey, nanti rakaman tu kita punya host akan post dekat YouTube. Dengar balik rakaman ni. Kena dengar. Kalau pergi meeting kena rakam sendiri. Kalau tak rakam habislah. Kan sebab tak ada orang kata apa? Tak ada media nak share semua, tak ada. Kalau dulu kena bawa kaset sendiri rakam. Kalau meeting. Sekarang ni dah sangat mudah. Kita ada meeting, nanti akan ada yang host kita record, dengar balik nanti. Nak dengan tak nak aja. Apa yang kita kena dengar?
rakaman sesi mesyuarat macam ni lah, dengar balik. Lepas tu dengar tentang perkongsian tentang produk, testimoni. Okey, macam mana kadang-kadang ada kawan kita share pengalaman dia buat sales ke, macam mana dia berkongsi dengan orang ke. So kita dengar semua tu. Motivasi kan? Kita dengar rakaman motivasi daripada penceramah-penceramah lain supaya kita ada untuk menanamkan sikap positif dekat kita. Lepas tu kita dengar juga rakaman mungkin perkongsian tentang perjalanan hidup pengedar-pengedar yang dah berjaya. Contoh kita dengar macam mana Go Diamond ni buat, macam mana orang ni buat. Sebab supaya kita tahu sebenarnya orang yang berjaya, Go Diamond yang berjaya tu pun bukanlah ada jalan yang singkat untuk diorang berjaya. Diorang pun berusaha juga. Okey, macam kita jumpa orang seorang demi seorang berkongsi one to one demi satu demi satu, tapi terus buat. Jadi bila kita dengar rakaman perkongsian orang-orang macam ni, kita akan lebih positif. Bila kita jumpa seorang tak nak, kita tak adalah give up. Orang yang berjaya pun bukanlah mudah untuk dapat untuk nak convince seseorang. So bila sama juga sambil baca boleh dengar kan. Lepas tu sama je. Sambil drive ke bawa kereta kat radio tu kan. Ambil lah 20 minit. Masa jam tu 20 minit, 30 minit dengar. Kan. So hadir mesyuarat. Okey. Contoh macam malam ni. Consider hadir mesyuarat lah. Okey, sama ada anjuran syarikat, upline ataupun sistem. Kalau anjuran syarikat, kalau sebelum ni, sebelum PKP, okey, kita ada sebulan 2 kali di Shuangho. Okey. Ataupun yang mana upline kita anjurkan. So, kita kena hadir. Walau kalau nak berjaya, mesti kena hadir. Mesti kena usahakan supaya kita boleh hadir. Okey, nak tahu kita akan berjaya ataupun tidak dalam perniagaan Shuangho ni, kita boleh tengok berapa kali dia hadir dalam mesyuarat. Okey, berapa kali dia hadir meeting. Kalau tak pernah hadir sekali pun dalam meeting, jauhlah lagi dia nak berjaya. Tapi jika dia hadir je. Kalau ikut Kak Ina kata 500 kali hadir mesyuarat, Go Diamond. So kira. Saya pernah dengar perkongsian Patrick Tan. Patrick dia kata dia hadir 30 kali meeting sebulan. Patrick Tan, Go Diamond, 30 kali meeting sebulan. Maknanya hari-hari lah. Hari-hari dia ada meeting. Meeting ni tak semestinya kita kata dengan mesyuarat upline dengan sistem. Kita dengan downline kita pun adalah meeting. Kita one to one dengan orang baru pun adalah meeting. Okey? So dia buat 30 kali sebulan. Go Diamond dia. So cuba kita kira. Berapa kali kita hadir meeting? Berapa kali kita buat meeting dan tandakan. Kalau cukup 500 kali tu, kalau tak Go Diamond pun, kalau dapat senior vice manager pun dah besar dah gajinya. Kan? Okay. Perlu hadiri mesyuarat kalau nak berjaya. Dan bila kita hadir mesyuarat ni boleh membantu kita untuk lebih bersemangat. Okey. Lepas tu bila dah hadir mesyuarat, kita dah ada ilmu kan. Bila hadir mesyuarat tentulah dah ada ilmu, kita pun dah baca dengan rakaman hadir mesyuarat. Kita dah ada ilmu tu. So kongsilah. Kongsi penggunaan produk tu. Okey. Yang pertama sekali, kita mesti kena rasa, kita kena bangga dengan produk yang kita ada. Dan kita kena percaya dengan ciri produk. Maksudnya kena percaya yang produk yang kita ada ni dapat membantu kesihatan rakan kita. Kita kena percaya. Kalau kita pun ya tak ya je, minumlah kopi ni, bagus ni untuk darah tinggi. Oh ya ke kawan kata? Ya lah kot. Tak boleh lah. Kita kena yakin boleh.
membantu. Okey? Sebagai satu ikhtiar untuk dia. Lepas tu kongsi, kita nak berkongsi tu kongsilah dengan jujur. Janganlah lebih-lebih pula kata keberkesanan produk ni. Nanti kau kata okey, cancer stage 4 minum kopi je pun dah okey, ataupun makan tablet, tablet pun dah bagus. Tak boleh lah. Kita kena jujur dengan dia. Biar dia terkejut. Dia kalau dia kata, oh mahalnya. Maksudnya kita kongsikan dulu benda tu dengan jujur. Lepas tu kita bincang balik mengikut dia punya kemampuan. Tapi kita nak sampaikan benda tu, perlu sampaikan. Okey? Lepas tu mempunyai jangkaan yang betul. Okey? Maksudnya kita janganlah kata okey minum kopi ni sekotak je kencing manis tentu turun 5. Tak boleh lah. Kita kena cakap satu jangka masa yang betul supaya dia tidaklah rasa tertipu. Dan satu lagi, jangan paksa kawan beli. Jangan paksa dia beli. Kita cerita dah. Dia nak tak nak itu keputusan dia. Itu hak dia. Okey? Kopi hak kita. Duit tu hak dia. So jangan paksa dia. Dia nak okey alhamdulillah. Kalau dia tak nak tak apa. Berkawan je dengan dia. Satu hari nanti dia pasti akan cari kita balik. Tapi kalau kita paksa dia beli, masa tu je dia beli. Lepas tu dia tak beli dah. Lepas tu kita kena berani menawarkan dan menjual produk jika ada peluang. Kalau ada peluang lah. Kalau tak ada peluang kita kongsi je. Okey. Kongsi peluang perniagaan. Yang ni pun kena betul-betul lah. Maksudnya kita kena ada persepsi yang betul terhadap diri dan perniagaan. Okey, kita kena kita tak boleh rasa sangsi lah. Okey, yang pertamanya tak boleh rasa sangsi. So kita kena, yang keduanya kita kena bangga dan percaya perniagaan Syonghua adalah bagus dan boleh mengubah hidup kita. So bila kita lalui semua tu, pengalaman kita itu sangat membantu dalam kita nak berkongsi peluang perniagaan. Lepas tu jujur masa kita berkongsi kita kena jujur masa kita berkongsi peluang perniagaan ni. Kalau kita janganlah cakap, okey kau masuk ahli RM16, sekarang RM16 ya, kau masuk ahli RM6 kau tak payah buat apa. Okey, cukup sebulan kau dapat kau akan dapat sekian-sekian banyak. Tak boleh lah. Maksudnya kita kena jujur. Ini adalah bisnes kita. So dengan jadi ahli RM16 tu, kalau betul-betul berusaha, pasti insya-Allah akan dapat. Tapi kalau tak usaha tak dapat lah. Kan? Jadi berani menawarkan peluang perniagaan jika kawan ada keperluan. Contoh kita jumpa kawan kena diberhentikan kerja. So kita kena berani tawarkan, kau nak tak buat bisnes dengan aku? Aku jual kopi. Kau nak tak? Cerita dengan dia betul-betul. Okey? Itu kena ada keberanian tu. Maksudnya nak ada keberanian tu, kena buatlah selalu. Barulah kita ada keberanian. Tapi kalau tak buat lagi, dah kata tak berani, tak boleh lah kan. Lepas tu yakin bahawa kita ni mampu untuk membimbing kawan kita tu. Maksudnya kita kena, bila kita berkongsi dengan dia, kalau dia nak, kita kena yakin yang kita boleh tolong dia. Janganlah lagi kita dah cerita beria ni. Lepas tu kawan kita nak buat bisnes. Alamak, macam mana nak tolong ni? Alamak. Lepas tu kawan kita call. Jom aku ada kes sekian. Oh tak boleh lah, aku ada halang. Tak nak lah macam tu. Kita kena tolong dia. Kita kena bantu dia lah. Okey. Lepas tu, kena bentangkan rancangan perniagaan. Tadi kita dah kongsi peluang. Lepas tu kita kena bentangkanlah. Contoh macam sekarang ni, plan kopi 111. So kena cerita kat dia betul-betul plan tu. Kena sampaikan dengan jelas supaya dia faham. Okey? Maksudnya macam mana bonus Syonghua kita bayar Syonghua bayar bonus kat kita. Kita kena sampaikan dengan jelas dekat dia supaya dia faham. Okey? Okey, ini adalah kalau dululah, kalau zaman mula-mula kita nak start buat bisnes dulu, kita memang ada senarai semak 7 aktiviti harian ni. Kalau nak plot sendiri, nak buat sendiri boleh. Maksudnya kita ada tarikh kat situ 1 sampai 31 hari bulan.
Tu dia, nampak tak dia tulis kat situ. Guna produk, dengar rakaman, baca buku, call upline, attend meeting, share produk, share business. So dia tik, kita buat tak hari-hari aktiviti ni? Ada tak kita buat hari-hari aktiviti ni? So kita tengok. Kalau kita betul-betul buat, disiplin buat benda ni, ini adalah orang kata apa? Perjalanan untuk kita capai impian kita tu dah tak jauh dah. Okey? Disiplin adalah jambatan di antara matlamat dan pencapaian. So kalau kita disiplin buat benda ni hari-hari, ini adalah 7 tugas harian, aktiviti harian. Maksudnya hari-hari kena buat, tak boleh skip. Hari-hari kena guna produk, hari-hari kena dengar rakaman, hari-hari kena baca buku, hari-hari kena call upline ataupun WhatsApp upline. Okey? Kena attend meeting. Kena share produk, kena share business. Ini hari-hari kena buat. Sebab tu dia kata 7 aktiviti harian. Dalam makna satu hari tu semua ni kena buat. Okey, ini boleh plot sendiri kalau kita nak buat lah. Okey, ini 7. Okey, kita dah cover tadi 5, 7. Okey. 2. Prinsip mesyuarat sebanyak 2 kali. Okey. Ada 2 tujuan. Supaya mesyuarat ini berkesan. Okey, satu lagi untuk melatih bakal pemimpin. Maksudnya bila dalam mesyuarat ini kita diberi peluang untuk bercakap. Contoh, saya dulu tak berani nak bercakap, tapi Kak Ina ni dia tanpa saya tahu dia bagi je nama Kak Chuang Ho. Nah, dia buat ni, nah dia bercakap. So nak tak nak kena buatlah. Kan? Jadi bila kita selalu bercakap, kita selalu share kat meeting, kita selalu bercerita, maksudnya benda ni practice make perfect. Maksudnya hari-hari kita practice, lama-lama akan perfect lah. Memanglah mula-mula buat tu dalam kertas nak cakap A dulu, lepas tu B, C, D. Lepas tu bila naik atas stage dengan ketak tangan apa semua, cakap B dulu, Z dulu, A. First time tu memang akan berterabur. Second time pun berterabur lagi. Third time pun sama. Tapi bila hari-hari kita buat, kita akan jadi lebih mudah bercakap. Kita akan jadi orang kata apa? Lebih synchronize lah, walaupun kadang-kadang ada juga yang tertinggal sana sini because of kita ni manusia, mungkin adalah kelemahan-kelemahannya. So ambil peluang di mesyuarat ni. Contoh macam hujung mesyuarat sekejap lagi kita akan tanya, siapa yang nak present minggu depan? Angkat tangan. Orang yang berani present di mesyuarat itu dah one step closer to be a gold diamond. Okay, so kena praktis bercakap. Tak nak buat panjang-panjang, share pendek, testimoni ke, jadi apa, MC ke, offer diri untuk buat. InsyaAllah. Okay, maksudnya kita melatih bakal pemimpin. Sebab kita, kalau kita tak berani, macam mana kita nak melatih downline kita yang ramai tu? So kita kena start dulu. Lepas tu untuk membolehkan pemimpin mengembangkan kebolehan mesyuarat di rumah. So mesyuarat di rumah pun kita boleh buat lah kalau kita dah sentiasa bercakap kan. Tapi sebelum kita nak mesyuarat tu, pentingnya kita kena ada senarai nama. Siapa kita nak panggil, siapa kita nak jemput, ataupun kepada siapa kita nak present. Kita kena tahulah. Lepas tu bagaimana nak sediakan senarai nama tu nanti kita ada topik khusus ni nanti. Nanti kita bincang yang ni. Dia ada satu topik khusus. Macam mana kita nak pilih, macam mana kita nak start ni. Okey. Dan yang terakhir adalah fokus. Fokus kepada satu perniagaan sahaja, Chuang Ho. Kenapa kena fokus? Saya kata, tak boleh buat bisnes lain. Bukan. Contoh, jual produk kesihatan. Kan? Chuang Ho produk kesihatan. Dalam masa yang sama, kita kongsi yang lain pula. Kan? Jus itu sekian lah, jus ini tablet itu apa, macam-macam kita share. Jadi, yang mana satu orang nak
fokus kepada kita. Kita nak kata yang mana baik. Okey, kita share pasal Chuang Ho, kita kata kopi Chuang Ho baik. Lepas tu kita jadi dealer kepada kopi janda juga. Oh, kita kata kopi janda tu baik. Sekejap lagi kita jadi dealer kepada kopi senyum ke apa ke, kita kata yang tu baik. Jadi kita nak fokus yang mana ni? Orang kata yang mana satu baik, yang mana satu bagus ni? Kawan tanya. Kan sebab kita share benda yang sama tapi daripada yang berlainan. Kan? So kalau boleh nak buat pelbagai bisnes tu boleh. Produk kesihatan tu fokus Chuang Ho, lepas tu share jual baju. Orang tak ada lah tanya yang mana satu bagus kan sebab dia adalah satu yang berbeza. So fokus satu perniagaan. Chuang Ho. Okey? Kesimpulannya, saya memang mempercepatkan supaya kita memberi ruang kepada Sifu kita untuk bercakap kan. Pasti semua orang rindu juga kan nak cakap kan seminggu sekali dengan suara Kak Ina. So saya cepatkan. Okey, tujuan dan maksud menjalankan 7 tugas harian ini adalah untuk mengingatkan kita supaya sentiasa berusaha majukan diri demi mencapai matlamat dan kejayaan dalam hidup. Okey, saya dah sampai ke slide saya yang kedua terakhir. Saya nak berkongsi juga ni. Great things never comes from the comfort zone. Apa dia kata tu? Benda yang hebat dia tak datang daripada tempat yang selesa. So bila kita pilih untuk berada di tempat yang selesa itu, kita tak akan pernah nampak progress. Okay? Getting out of your comfort zone can lead to so much satisfaction and increase self-confidence. Maksudnya, kita kena keluar. Kalau kita ni nak berjaya, kita kena keluar daripada zon selesa yang kita ada sekarang ni. Untuk, kata apa? Kepuasan dan meningkatkan keyakinan diri. Dan kalau kita keluar daripada zon selesa yang kita ada tu, ia juga mampu mengajar kita kemahiran yang baru yang mungkin sebelum ni mungkin kita tak ada kan? Tapi bila kita keluar je daripada comfort zone tu, okey, kita boleh belajar satu kemahiran yang baru, lepas tu boleh meningkatkan daya ketahanan kita. Dan juga yang paling penting adalah dia boleh, bila kita keluar daripada comfort zone ni, sebenarnya kita mencabar diri kita. Boleh ke tak boleh? Kita nak cabar diri kita. Boleh ke tak boleh? Nak keluar jual kopi. Ya Allah, nak duduk dalam rumah seronok, duduk dalam rumah atas katil sambil tengok TV kan, makan popcorn. Selesa sangat. Tapi kita cabar diri kita, keluar, bawa sekotak kopi, pergi jual. Boleh ke tak boleh? So nak keluar dengan keadaan panasnya, dengan orang kata apa, tak selesa melekitnya kan. So dengan kita keluar, kita tak fikir panas tu, kita keluar, kita boleh jual pula. So itu adalah satu yang sangat kita akan rasa puas. Boleh pun aku. Jadi kawan-kawan semua yang ada dalam meeting hari ini, jom keluar daripada comfort zone. Keluar daripada comfort zone. Jangan duduk. Memang sangat selesa kita ada sekarang. Pergi kerja 8 sampai 5, gaji 2-3 ribu, 5 ribu. Kita selesa sangat. Balik rumah relax. Lepas tu malam-malam keluar. Kan? Kita rasa sangat selesa. Tapi sampai bila kita akan rasa selesa tu? Fikirkan. Adakah kita akan selesa bila kita dah anak-anak dah besar nak masuk sekolah dengan tangga gaji kita tak naik? Adakah kita akan rasa selesa pada masa tu kita dah makin tua, penyakit pun dah mula menghampiri, selesakah kita?
Macam-macam lah. Dan sebenarnya saya nak cerita sikit kenapa saya keluar daripada comfort zone. Okay. Saya dalam family adalah orang yang bukan nak kata tak cerdik juga. kan tapi sebenarnya saya ni nakal, terlebih nakal. Jadi saya tercicir banyak dari segi pelajaran, dari segi apa semua saya banyak tercicir. So sampailah ke satu masa umur saya dah nak meningkat dah 40, saya terfikir saya seorang. Okey, saya seorang. Saya tak ada keluarga lain. Saya tak kahwin. Okey, saya seorang. Lepas tu saya tak ada, macam saya tengok kakak saya ada anak, adik-adik saya ada anak-anak, kan, kawan-kawan saya semua dah ada anak-anak, dah ada pekerjaan yang bagus, dah ada rumah, dah ada everything. So kita nampak dia orang bestnya, tapi aku tak ada apa-apa. I have nothing masa tu. So masa tu aku fikir, kalaulah aku sakit masa ini, siapa nak jaga aku? Siapa nak jaga aku kalau aku sakit? Tapi kalau aku ada duit, macam mana Abang Din cerita, bila kita tua ni, kita nak jadi bola keranjang ke nak jadi bola sepak? Faham tak maksudnya? Faham ke tak faham maksud dia? Nak jadi bola keranjang ke nak jadi bola sepak? Kalau bola sepak, lekat di kaki 2 minit orang tendang. Lekat di kaki 2 minit orang tendang. Tapi kalau bola keranjang, bola rugby, sorry. Kalau bola rugby, orang akan peluk dan bawa bola tu lari. Berharga kan kalau jadi bola rugby berbanding bola sepak? So masa tu saya fikir. Masa tu saya sangat berfikir. Ya Allah, aku ni nak jadi bola rugby ke bola sepak? Tapi kalaulah aku ni tidak ada apa-apa, aku akan jadi bola sepak dengan tak ada siapa-siapa nak bela bila tua, semua tak ada. Kan? Jadi saya mula keluar daripada comfort zone saya. Saya mula keluar. Alhamdulillah, bila kita start keluar daripada comfort zone kita dengan sharing daripada orang kata apa, paksaan lah. Paksaan. Saya tak minat sangat pun, tak pandai pun bercakap. Tapi bila Kak Ina tu kan, meluat Kak Ina tu, popek, saya buat. Saya buat sebab saya meluat. Saya abang betul. Ini saya ikhlas, saya berkongsi dengan anda semua. Saya buat sebab saya meluat. Kan kadang-kadang bila kita marah ke, meluat ke, ia menjadi satu titik untuk kita bergerak. Kita buat tapi saya bersyukur sangat walaupun saya meluat dekat dia, sebab saya meluat itulah alhamdulillah saya mencapai senior vice manager dengan saya meluat itu. Jadi yang ada dekat sini, fikirlah, walaupun you all ada anak, ada keluarga, you all tetap boleh jadi bola sepak. Okay? So berfikir, kalau nak jadi bola rugby, mula daripada sekarang. Keluar daripada comfort zone. Okay, itu saja perkongsian saya. Semoga bermanfaat. So MC, saya serahkan balik ya. Sekian, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersinggung tu, itu adalah kelemahan saya. Selebihnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu tadi, Puan Nuraini, SVM kita. Memang sangat bersemangat lah. InsyaAllah saya rasa ahli-ahli lain pun, ahli-ahli mesyuarat kita pun bersemangat kan. Dengar tadi perkongsian banyak pengalaman kan. Seterusnya sebelum kita tutup ilmu, perkongsian ilmu, majlis ilmu kita malam ni. Ya. Saya ingin menjemput Go Diamond kita, Puan Hazlina. Memang rasanya yang ditunggu-tunggu oleh semua orang kot perkongsian daripada Kak Ina ni. Walaupun penutup, tapi rasanya ilmu yang dikongsikan nanti insya-Allah akan kita gunakan kan. Okey. Dapat dah. Okey, Puan Lina. Okey, terima kasih.
So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senior WM Nur Aini ni nak bagi saya cakap juga dia punya laju cerita. Sebab ada masa. Saya pun tak prepare apa-apa. Tapi tak apa. Okay, jadi sebenarnya dalam kita menjalankan perniagaan Syongho ni, memang kita kena fikir macam mana adik Ani cakap tadi. Kalau kita rasa kita selesa apa yang kita ada sekarang, kita tak berubahlah. Jadi kita kena fikir betul lah. Nanti tua-tua nanti siapa nak jaga kita? Bayangkanlah, you bayangkan kalau you start sekarang buat betul-betul, jadi gold diamond. Gold diamond nak tahu berapa income? Kalau Patrick tu dah cecah, orang kata 5-6, yang saya dengar satu masa tu 500,000 dah. Sekarang kita tak tahu berapa kan. So, jadi kita pun ada peluang tu. Jadi bayangkanlah kalau kita ada pendapatan yang macam tu, and then kita ada kesihatan pula. Jadi di hari tua kita nanti kita tak payah bergantung dengan siapa-siapa. Jadi sebab itulah saya sendiri pun janji dengan diri saya walaupun ada anak 7. Tapi orang kata kalau boleh kita tak nak menyusahkan siapa-siapa. Di hari tua kita ni kita jadi lagi orang kata boleh memberi daripada kita menerima kan. Kita boleh bagi. Jadi maknanya orang ni tak cukup kita boleh tolong, orang ni tak cukup kita boleh tolong. Jadi maksudnya masa tu kita sangat berharga. Kan jadi bola rugby. So semua orang nak kita duduk dengan dia. Betul tak? Itu yang kita harapkan suatu hari nanti. Jadi nak jalankan perniagaan ni, apa yang adik Ani cakap tadi, 7 tugas harian tu buatlah. Kalau kita tengok dari 7 perkara tu, 5 tu melibatkan diri kita. Tak payah melibatkan siapa-siapa. Jadi maksudnya kalau kita buat 5 tu, kita dah buat 75% dah. Kita dah A dah kalau exam kan. So buat yang 5 dulu. Kalau kita rasa tak ada orang nak ikut, cakap kawan tak nak, ajak pergi meeting tak nak. So kita buat yang 5. Buat yang 5 kita tak melibatkan orang lain. Pergi meeting pun kita pergi bawa diri kita je. Makan produk pun kita je. Baca buku pun kita je. Lepas tu bila kita dah pandai, kita dah ada ilmu, yang 2 lagi tu dia jadi dengan sendiri. Bila 7 tugas harian tu jadi, maka kita dah dekatlah untuk berjaya. Clear tak apa yang adik Ani cakap tadi? Ada apa nak tanya tentang sistem dan andap? Yang nombor 2 tu nanti saya cerita sendiri. Tak cukuplah nak cerita sekarang kan. Yang nombor 2 tu nanti saya cerita sini. Okey, ada apa nak tanya? Jelas tak 5 tugas harian tersebut? 7 tugas harian, 5 prinsip utama. Syongho buat 5721. So 7 tu lah yang kita nyanyikan, sebab yang tu yang kita kena buat. 7 tu 5 daripadanya kita buat tanpa perlu ada orang lain. 2 saja sebab kita berkongsi, iaitu berkongsi produk dengan berkongsi bisnes. Bila kita berkongsi bisnes kena ada orang lain. Kalau kita berkongsi produk kena ada orang lain. Maksudnya gitu. Jadi nombor 1 sampai nombor 5 tak melibatkan siapa-siapa. Jadi sebenarnya senang tak kita nak berjaya? Siapa yang rasa susah? Ada berapa orang kita? 36 orang. Siapa yang rasa susah nak buat benda ni? Bukan susah, Falina, tapi banyak cabaran lah. Cabaran yang macam mana? Dari segi, yelah, behavior biasa lah. Nak hadap. Okey, kalau dari segi tu, kita kena macam ni. Kita kena tahu asingkan mana aktiviti yang penting, mana yang rutin. Dalam kita nak buat kerja ni, mana yang penting, mana yang rutin. Kalau yang rutin tu, macam kerja kita, okey, kalau cikgu, rutin cikgu apa? Pagi-pagi pergi sekolah, uruskan kerja sekolah semua tu, and then lepas tengah hari, budak dah balik, kalau kita ada kerja, sambung lagi dengan aktiviti koko dan sebagainya. Sampai petang. Esok ulang lagi. Kalau ada benda nak kena maki, mungkin maki belah malam. Lusa ulang lagi. Tapi cukup bulan, sama je. Tak ada apa-apa perubahan. So habis tahun demi tahun, student baru masuk pula. Jadi kerja rutin kita tu sama dan tidak membawa apa-apa perubahan setelah setahun kita lakukan kerja tu. Kerja penting tu, benda yang kita buat tu, kita buat sikit saja boleh buat satu perubahan yang besar. Contohlah,
Datang meeting Syangho atau join Zoom meeting ni lah. So kita ajak seorang kawan join. So kawan yang kita ajak tu, tiba-tiba dia kata, okey lah, saya nak tengok bisnes Syangho. Dan topik malam tu kita cerita, mungkin kita cerita fast track lah. Plan 3 Green Z ke, plan 1 kopi 1 Green Z ke, tak kisahlah. Kita cerita plan tu. So tiba-tiba kawan yang dengar ni, dia kata, betul lah, bagus lah. Dia terus nak ikut. Bila dia nak ikut, dia terus beraktiviti. Sebab dalam network saya, ada yang 2 bulan join pun ada yang jadi WM. Itu pun secara kebetulan dia datang ikut kawan dia dan dia nampak dia bisnes, dia terus start. So dalam masa 2 bulan boleh jadi WM. Jadi maksudnya, tindakan kita yang kecil tadi dengan mengajak dia datang meeting tu, membawa satu perubahan besar sebab kita ada satu network yang memberi 28%. Itu maksudnya kerja penting. Jadi kita kena fikirlah yang mana penting. Yang rutin tu tak bawa banyak perubahan. Antaralah yang saya selalu fikir, benda yang melibatkan anak-anak yang selalu kawan bagi alasan lah. Kalau kita ajak pergi meeting ke, kalau kita nak buat program kat rumah dia ke, alasan antaranya, weekend ni ada wedding. Weekend ni ada hari sukan anak. Nak kena pergi beli baju anak, nak pergi asrama. Nak hantar anak asrama. Betul tak? Sekolah. Itulah semua antara perkara yang kita selalu dengar dari kawan-kawan kita. So jadi maksudnya kita kena fikir yang mana penting kalau kita nak buat ni. Jadi saya selalu nak pergi kenduri penting sebab kita nak bermasyarakat, tapi ada bawa perubahan tak? Tak ada banyak sangat perubahan. Jadi kita kena hari yang maksudnya ada hari Sabtu tu ada 2 benda. Satu nak kena pergi kenduri kahwin, satu nak kena datang meeting Syangho. Kenduri kahwin maybe kedudukan tu jauh sikit lah. Saya bagi contoh, saya ada wedding di Perak dan esoknya ada kenduri. Macam mana kita nak hadir dua-dua? Jadi saya kata kat my husband, kita kena hadir meeting walaupun lambat. Sebab mesti ada ahli kita yang datang meeting tu esok. Seminar tu esok. Jadi macam mana nak buat? Sebab pada masa tu kenapa saya kata kena datang meeting? Sebab meeting tu pada saya satu kerja yang penting. Jadi kenduri tu nombor 2. Whatever kita nak buat, kita boleh dapat datang meeting. Jadi antara yang kami buat, saya kata dengan my husband, kita bergerak ke Perak hari ini. Habis semua kerja kami pergi Perak. Sampai Perak malam tu kita singgahlah rumah saudara kita yang ada kenduri tu. Esoknya pukul 11 waktu makan tu kita dah ada kat sana. Jadi pukul 12.30 kita boleh gerak balik apa. Jadi Ipoh ke KL boleh sampai apa meeting pukul 3. Memang kami sampai pukul 3. Tapi kalau kita nak buat alasan kata, tak boleh lah, saya ada meeting di Perak. Boleh tak? Saya ada kenduri di Perak. Saya tak boleh datang meeting hari Sabtu. Mesti kita boleh buat alasan tu kalau kita tak fikir yang meeting tu penting. Jadi kalau kita fikir meeting tu penting, kita akan datang whatever cara. Maksudnya macam itulah. So kita kena tahu mana penting, mana rutin. Kalau kita utamakan kerja rutin, tak banyak perubahan lah yang kita dapat. Jadi kita kena utamakan kerja penting. Kita kena adjust dalam schedule kita tu. Faham tak Maizan? Atau yang lain? Maksud Kak Ina ni. Yuli boleh faham Yuli? Faham Didi. Faham sangat Kak Ina. Yang mana penting, yang mana rutin. Penting tu tak kata buat sikit boleh hasilkan satu perubahan yang besar. Rutin tu cukup tahun sama aje. Esok mula balik. Cukup tahun sama aje. Jadi maksudnya yang rutin tu kita letak. Contohnya macam ni lah, suri rumah. Kalau suri rumah kerja rutin apa? Bangun pagi, buat sarapan pagi, settle anak pergi sekolah, lepas tu basuh kain, kemar-kemar rumah. Lepas tu masak tengah hari, ambil anak sekolah, itulah kerja rutin dia. So bila kita ajak, dia kata nak kena masak, anak nak balik. Nak kena lipat kain, nak kena basuh kain, nak iron baju, anak nak balik asrama, macam-macam alasan. Sedangkan kalau lah dia kata, okeylah jom kita pergi meeting hari Sabtu 3 sampai 5. Sedangkan dia ada kerja apa tahu? Nak iron baju sekolah anak, esok nak balik asrama hari Ahad. Tapi disebabkan dia memilih meeting Syangho tu penting, dia kata jom 3.5. So dia balik meeting pukul 5.30, pukul 6 sampai rumah, dia boleh iron baju tak? Boleh kan? So kita boleh buat dua-dua. Tapi sebenarnya
kita penat lah. Betul tak? Kita penat. Biarlah kita penat sekarang. Kak Ina fikir apa? Biarlah penat sekarang. Semasa kita produktif lagi. Esok masa kita dah pencen, kita rehat dengan gaji yang besar, dengan kesihatan yang baik, dengan masa yang banyak kalau kita panjang umur. Nampak tak? Okey. Jadi point Kak Ina nak cakap hari ni, untuk kita berjaya, mesti ikut sistem tadi, kena buat 7 tugas harian tu. Hari-hari kena buat kalau boleh. And then kedua, mesti tahu bezakan mana penting, mana rutin. InsyaAllah, you akan sampai destinasinya. Jangan, orang kata turun dari kereta api Syamhur. Pasti one day akan sampai. Dan pastikan you nampak dengan jelas apa ada endingnya dalam perniagaan Syamhur ni. Kalau you nampak dengan jelas, you akan sanggup merempuh segala kepayahan tu. Contohnya lah, last round contohnya, kalau you study yang fast track 3 Greenzy seorang tu. Ingat tak yang senior WM cerita, senior WM Rai ni buat 2 minggu lepas kot. Maksudnya kita guna Greenzy hari-hari untuk family kita sebulan tu 3 tube. Kita cari kawan yang lain juga guna Greenzy 3 tube. Sebulan pertama kita dapat RM18. Kalau kita cari 13 orang, setiap orang guna 3 tube. Bulan kedua kita ajar, kita bagi tahu kawan kita tadi, kalau dia nak dapat income besar, contohnya macam dalam 3 bulan 10,000. Kalau kita kira fast track tu. Dia cari 13 orang kawan. Kalau 13 orang kawan kita tadi cari 13 orang kawan lagi, kita dapat RM900 pada bulan kedua. Jadi apa yang nak ditekankan kat sini, kenaikan dari RM18 jadi RM900. Jadi effort kita tu macam mana? Adakah dengan buat lebih kurang? Kan? Effort kita mesti kena bersungguh-sungguh lah. Barulah kita boleh dapat kenaikan yang hebat tu. Dalam masa sebulan, RM900 dalam masa sebulan. Kerja apa yang kenaikan yang macam tu? Tapi kalau kita teruskan lagi, bulan ketiga maksudnya, kita dah bagi tahu downline kita tu, orang kata ajak 13 orang kawan. Lepas tu kita ajak downline kita tu, cakap dengan kawan dia pula. Cari 13 orang. Kalau berlaku level ketiga, RM10,000. 3 bulan RM10,000. Cuba you bayangkan, betul-betul kiraan ini 3 bulan RM10,000. Bulan keempat, RM96,000. Kalau kita jual Greenzy ni, kita cerita duit lah. Kalau kita jual Lindsay, baru kita cerita kesihatan hebat-hebat. Sebab nak jual, kalau payah sangat nak faham nak cerita Lindsay, YKB, YKI, YKK macam Ustaz Syah tadi, kita fahamkan Greenzy, jual Greenzy. 4 bulan RM96,000. Kak Ina kira terkejut juga masa hari tu grup Kelang datang nak belajar marketing plan. Dia minta okey lepas bulan 3 kira bulan keempat. Kira-kira tu dia. Maksudnya kita gold diamond dengan ada 13 orang senior WM bawah kita. Sebab itulah income kita pada bulan keempat boleh jadi sampai RM96,000. Benda ni memang boleh jadi kalau kita betul-betul lead setiap orang dalam network kita yang 13 tu. Pasti boleh jadi. Cubalah. Kalau lah kata 4 bulan tak jadi, 4 tahun. RM96,000 sebulan. Berbaloi tak? Baloi. Najib, boleh Najib? Dengan jual Greenzy. Baloi. Tak tahu dah cakap mana. Sangat-sangat. Jadi ambil kertas kira. Baru you nampak. Okay? So that's all. So good luck. Semoga you all dapat mencapai macam kami. Mencapai orang kata last kali lah pangkat yang ada dalam Syamhur ni Gold Diamond tu. Buat secara istiqomah tanpa henti. Orang kata segala bantahan, rintangan yang kita hadapi tu just lalui sebab ia adalah satu learning process. One day pasti akan sampai destinasi tu iaitu Gold Diamond. Dengan income Gold Diamond start dia mesti RM60,000. Macam tu. Sebulan tau. Tiap-tiap bulan. Okay? So ada apa nak tanya? Nak tanya, Mama nak tanya sekejap. Okay. Berkenaan insulin, okay. Orang yang hari-hari ambil insulin, setiap hari dia cek dia punya gula tu kan?
Sekejap naik, sekejap turun. Tapi bila kita suruh makan linzi, banyak sikit dah jadi naik takut. Dia cocok tu memang perlu ke hari-hari nak cek dia punya gula tu? Betul. Okey. Ibu, boleh saya cakap Ibu Ni pengalaman Boleh, daripada boleh. ayah saya. Ayah saya dulu sebelum ni dia ada insulin. Dia tahap 6 ke 7.